passion tu insyaAllah lah lama kelamaan tu benda tu akan jadi satu pengaruh yang besar dengan diri sendiri dan alam persekitaran kita. So saya share sedikit latar belakang saya dalam business public goal supaya orang rakan-rakan semua, tuan-puan semua aware, kenal sikit saya lah. Saya tak famous sangat tapi at least you all kenal saya lah. So saya bermula sebagai priority dealer pada 14 Februari 2019, tahun sebelum tu lah, hari ni dah tahun 2021 kan. So income pertama saya 251 dalam tempoh 14 hari ya. So bulan kedua tu saya dah cecah 100 account dah. So maksudnya dalam tempoh sebulan setengah saya dah cecah Club 100 lah. And then bulan keempat saya capai Club 365 dan saya dapat tiket ke Cambodia. So dalam tempoh 3-4 bulan tu saya nampak business public goal ni tidaklah susah sangat. Tapi dia perlukan kerja yang keras lah. So jadi saya tingkatkan usaha, saya tengok dekat mana kekurangan yang perlu buat dan pada 1 Oktober 2019, 8 bulan kemudian, headcount saya mencecah 550. Dan sale waktu tu dah minimum bulanan 150,000 ke atas. Setiap bulan setakat tu alhamdulillah platinum lah. And then income waktu tu kadang-kadang 4 angka, kadang-kadang 5 angka. Saya dah tinggalkan income 3 angka tu 3 bulan pertama lah. Macam tu lah lebih kurang cerita dia, ingat tak ingat, so lebih kurang lah. Februari 2020 saya menjadi founder master dealer. Empire dah mencecah 1,000 dan star founder master dealer. InsyaAllah Mac ni 2020 ni saya akan double star lah insyaAllah, doakan saya. So setakat hari ni dah berapa bulan kan, 8 bulan macam tu, saya pun setiap bulan kecuali bulan Mac saya dapat Q bonus lah. Q bonus ni I think semua orang tahu dia adalah suku juta lah, at least minimum 250,000. Alhamdulillah income tu konsisten lah 5 angka setakat ni. So lebih pada gaji saya sebagai HR manager dan saya dapat double tiket ke Rusia dalam tempoh tak sampai 8 bulan pun sebenarnya sebab sale dah achieve, frontline dah achieve. So saya tak banyak rahsia sebab saya rasa satu sajalah, because influence is the power lah. Because yang pertama tu kena ingat dulu niat kita tu bukan untuk menjual. Niat kita untuk mendidik dan memberi manfaat. Sebab kalau kita niat untuk menjual, yang datang tu pembeli. Kalau kita niat nak memberi manfaat, yang datang itu orang yang serius tentang masa depan. Sebab kita nak menabung emas ni orang yang continuous. Sebab kalau kita dapat customer yang non-qualified, non-qualified ni saya kategori macam dapat seorang dia sign in hari ni, bulan depan dah tak menabung. Account dia inactive. Bagi saya, it's not quality sebab bukan nak frontline saja, kita nak sales juga. Betul master dealer lain, correct me if I'm wrong, kita bukan nak bilangan frontline tu ramai tapi quality tak ada. Kalau macam tu income kita masih kecil. Kita nak frontline ramai, sale pun tinggi. Itu yang very qualified customer atau frontline yang saya panggil tu. Jadi fokus saya adalah saya tidak menjual, saya memberi manfaat. Saya letak kat sini lah, give value, then only ask for business. Tips pertama, memberi manfaat dulu. Tips kedua, memberi manfaat lagi. Tips ketiga, bagi lagi manfaat. Tips keempat, baru buat bisnes. Sebab trust dekat situ. Sebelum saya mula aktif pada Februari 2019, saya dah aktif menulis 2 tahun sebelum. Apa maksudnya? Maksudnya saya dah membina nama dan brand tu 2 tahun sebelum. Saya tak majak Abdul Rahman yang muda. Saya tertarik lepas ni saya nak buat Twitter, nak belajar dengan Abdul Rahman ni. Sebab macam orang-orang muda ni dia orang cepat. Macam saya ambil masa 2 tahun untuk membina branding dahulu, untuk membina pengaruh. Sebab saya bila saya decide nak buat bisnes, saya kata saya nak buat dengan cepat. Jadi kalau saya nak buat cepat, so saya kena set up dulu sistem tu siap-siap. Supaya bila saya masuk tu, benda tu dah jalan lah. So jadi sebab itu bila ada tim ataupun anda yang bertanya saya, tuan-puan bertanya saya selalu cakap sabar. Give value tu 3 kali baru ask for business. InsyaAllah you akan dapat customer yang berkualiti sebab kita tak nak empire tinggi tapi customer tidak berkualiti. Itu tidak membantu pendapatan dan sales. Kita nak customer yang berkualiti dan buat sale boleh. Okay? So kalau ada soalan nanti stop lah sebab saya ni passion cakap laju Miss Rocket. Okay. So penulisan ni sebenarnya untuk membina pengaruh dalam penulisan dia bukan bakat. Orang cakap tak apalah Puan Malia sebab dia berbakat dalam penulisan. Sebenarnya kalau anda rajin scroll balik, ada kadang-kadang saya terlepas tak sembunyikan saya punya posting yang lama. Penulisan saya sangat lawak tuan-puan. Sangat-sangat saya rasa nak bagi grade E, nak baca diri sendiri pun rasa malu. Penulisan yang sangat teruk. Penulisan saya sendiri. Kalau kita tengok sebelum saya aktif menulis tu, penulisan saya memang out.
Jadinya penulisan ini untuk membina pengaruh dalam penulisan, ianya bukan bakat, ianya adalah praktis. Ianya adalah usaha. Jadi macam mana nak share cara nak berusaha untuk membina pengaruh dalam penulisan, nanti saya akan. Of course kita kena kenali pembaca. Pastikan pembaca atau yang membaca posting anda adalah orang yang berkualiti. Dalam bahasa bisnes, orang yang berduit lah. Kalau orang yang tak berduit ni tak berapa sangat lah kalau kita look in term of business ataupun profit kan. Kita nak orang yang berduit ataupun orang yang berduit tapi tidak ada simpanan. Ini yang paling sesuai dengan simpanan emas. Jadinya kita kenali pembaca. Siapa, kat mana market pembaca begini? Market pembaca begini selalunya orang-orang yang follow keuangan. Jadi kenal pasti siapa orang-orang yang suka follow keuangan ni dan dia adalah orang yang selalu share posting orang lain. Saya tak cakap tentang posting saya. Anda pergi ke posting media influencer, anda kenal siapa yang suka komen, suka like, orang-orang begini bila jadi follower anda, dia membantu perkembangan bisnes anda. Jadi apa yang anda kena buat adalah pergi kenal pasti orang-orang ni, cuba add friend dengan dia orang, cuba berbaik-baik dengan dia orang. Okay, so itu yang kita kata kenali pembaca sebab kita nak membina market dalam perniagaan yang kita bakal buat. Okay, dan saya selalu konsep saya lah mungkin berbeza sedikit daripada penulis lain, tapi cara saya adalah saya sangat pantang menjadikan wall saya sebagai kedai emas. Saya tak nak orang fikir setiap hari penulisan Malia mesti nak tulis pasal emas. Saya nak ada kepelbagaian penulisan tu, genre tu kena ada. Jangan bagi saya lah, saya punya pantang, saya tidak menjadikan wall saya sebagai kedai emas. Kalau masuk mesti nak cakap pasal emas je, tak boleh. Dia kena selitkan dengan isu semasa, isu politik, isu ekonomi supaya orang tu tanya-tanya, hari ni Malia tulis apa? Nampak tak? Hari ni sebab menarik crowd baru adalah penting. Kalau penulisan kita bilangan follower kita stagnan, bisnes kita akan stagnan. Kita kena make sure bilangan follower itu meningkat setanding dengan perubahan atau peningkatan penulisan kita. Caranya adalah pelbagaikan genre. Jangan jadikan wall itu sebagai kedai emas. Okey? So saya akan share juga macam mana kita nak pelbagaikan genre sekejap lagi Laju sangat ke Kak Yang? Okey. Untuk Kak Yang okey lah. Okey So tolong feedback lah kalau laju. Okey. Nombor satu, of course, sebelum kita menulis tentang manfaat, ingat saya kata tadi kan bagi manfaat. Kita nak bagi manfaat dekat orang, hati kita kena baik. Hati kita kena bersih dulu. Setiap hari bangun pagi cakap apa dosa aku semalam, maafkan diri sendiri, maafkan orang sekeliling, bagi tahu pasangan, bagi tahu mak ayah, bagi tahu adik-adik, hari ini saya maafkan anda supaya saya menjadi orang lebih baik. Bersihkan diri dulu. Bagi tahu jiran, hari ini saya maafkan jiran walaupun dia dah buang sampah depan rumah kita sebab kita nak menulis kebaikan. Kalau hati kita ada kebencian, hati kita tidak memaafkan sesiapa, dekat situ penulisan kita selalu cenderung ke arah negatif. Sebab pembaca, dia boleh hidu emosi penulis. Sebab itu kadang-kadang penulis tu tulis, apa salah saya cuma tulis tak mention nama, tapi orang tahu dia menulis kepada siapa sebab emosi boleh dibaca, boleh dihidu oleh pembaca. Emosi ni benda yang sangat bahaya tuan-puan. Kalau anda tidak bersihkan hati, penulisan itu pun akan berbau tidak bersih. Faham So jadi tolong betulkan niat menulis. Manfaat, baru ask for business. Okay, so macam saya cerita, saya mengambil masa untuk membina pengaruh ini 2 tahun, tetapi ianya berbaloi macam yang saya cerita tadi, 2 bulan sekali saya dapat rewards, 2 bulan saya dah achieve Club 100, 2 bulan saya dah achieve 365, so setahun sekali saya target untuk capai setahun 1000 lah, macam tu insyaAllah. So jadi tak apa kita lambat sikit pada orang, kita bina dulu pengaruh, ambil masa setahun setengah, pelbagaikan genre, tapi bila the moment you shoot, then result tu akan lebih cepat lah. Orang kata, ada pepatah dia kata orang lain dah start menebang, kita menghabiskan masa duk asah kapak. Orang dah tebang 5 pokok, Malia duk buat apa? Duk asah kapak lagi. Duk bercerita pasal politik lah, duk bercerita pasal isu semasa, duk bercerita pasal hiburan. Orang dah duk bercerita pasal emas, orang dah cerita pasal spread, saya masih duk mengasah kapak. Saya masih cerita isu-isu semasa. Sebab yang pertama penting bagi saya adalah menarik crowd baru. Crowd sedia ada, mereka dah kenal saya. Okay, so jadinya yang pertama, tolong betulkan hati, insyaAllah. Kalau orang katakan investment yang paling baik ni, investment cinta lah, investment kebaikan lah. Bila kita buat baik 1, 10 akan datang dekat kita dalam bentuk yang pelbagai. Okay, words have power. Sebab tu orang kata kata-kata lidah ni lebih tajam daripada pedang tu. Saya punya penulisan ni memang sampai ada orang menangis call saya, ada suami isteri yang
ni macam-macam lah, banyak lah ujian-ujiannya ya. Kesan penulisan saya nak cerita, sebab itu kita kena berhati-hati dengan kesan penulisan. Kalau kita mampu membina penulisan yang berpengaruh, kita sedang membina crowd di wall. Yang penting dekat wall Facebook ni orang tua dia ramai orang tua. Sebab nanti saya buat Twitter lah, terasa tua lah pula tahun baru ni terpaksa buat Twitter ni. Nak rasa muda macam ada ramai. Okey, membina crowd di wall ni penting. Kenapa nak pelbagaikan generasi? Sebab kita nak menggalakkan share. Sebab kita perlu reach kepada crowd baru. Kalau like itu antara anda dengan pembaca sedia ada sahaja. Tapi kalau kita ada share, kita dah reach kepada kawan, kepada kawan, kepada kawan. Kepada adik-beradik dia, kepada keluarga. Dia mungkin tak suka emas, dia mungkin suka gosip rumah tangga. So bila dia share tentang gosip rumah tangga, kawan dia yang suka emas cari kita. Faham So kebanyakan saya kaji data yang sign in dengan akaun saya. Dia orang bukan follower saya, dia orang follower kepada follower. Maksudnya saya bercerita tentang politik, tentang isu semasa. Dan benda tu datang. Benda tu maksudnya saya cerita tentang isu semasa, orang lain yang share tu follower dia tu yang berminat untuk join saya lah, macam tu lah So kesan penulisan tu juga of course meningkatkan kreativiti. Dan kenapa kita nak membina pengaruh dalam penulisan? Sebab kita nak set di minda, pembaca nak ada satu mindset sesibuk mana dia hari ni dia nak melawat kita. Dia nak datang ke wall kita. Wall kita ni sebenarnya kedai kita tuan-puan. Walaupun FB personal ataupun page FB, dua-dua ni adalah sebenarnya kedai. Kalau kita trade it as a business platform, dua-dua ni adalah kedai. Jadi kita kena ada mindset orang datang kedai kita, tak beli pun tak apa. Janji dia datang. Janji dia datang untuk tengok. Janji dia datang untuk tengok apa yang kita ada hari ni. Jadi kenapa kita nak bagi orang ada mindset mesti lawat di wall kita? Maksudnya kita kena ada satu genre yang berbeza. Kena ada kepelbagaian supaya orang tak ada expectation. Orang expect melawat kedai kita, tengok ada macam rupanya ada cerita lain lah. Rupanya ada gosip lain lah. You know that kind of genre itulah yang saya kata tadi, kepelbagaian genre tu. And then bila kita mampu membina pengaruh, ianya mempercepatkan pergerakan perniagaan lah insyaAllah. InsyaAllah sebab saya 18 bulan lah menjadi star master dealer itu, saya tak tahu orang lain mungkin laju pada saya, tapi saya anggap ini rekod yang agak laju lah ya. So mempercepatkan pergerakan perniagaan anda kalau anda mampu membina pengaruh. Dan of course bila kita menulis, macam saya kata, bila anda memberi manfaat 3 kali, anda mengubah hidup orang lebih baik. Kenapa? Sebab ramai daripada kalangan yang follow saya, ada yang mula-mula tu haters pun, dia follow duk kecam-kecam saya, tapi itu bergantung kepada kekentalan hati anda lah. Macam saya jarang-jarang block orang, sangat jarang. Selalunya haters yang datang kecam saya akhirnya menjadi follower saya. Sebab it took time to fall in love kan, dia ambil masa, dia bukannya cinta pandang pertama ni tak logik sangat sebenarnya. So dia ambil masa 2 bulan, 3 bulan nak tengok kita, nak kenal kita. Yang pertama dia benci dulu, lama-lama dia membaca tu dia akan lebih suka kat kita lah. Bagi follower atau haters peluang. Jangan kita tak, aku nak jaga mindset aku nak reject. Kita tak tahu tau duit dalam poket dia berapa. Kita tak tahu Semalam baru saya up dengan saya 20,000, dia siap call saya minta maaf, dia kata dia dulu haters saya. So dia call minta maaf, saya pun terima maaf selain dengan akaun 20,000 dia buka saya lah. Of course saya maafkan dia lah. So macam tu lah cerita dia. Jadinya kita kena nak mempercepatkan perniagaan tu, kita kena make sure hati tu pun kena kuat. Janganlah sikit-sikit kena peli, kena kecam dah terus block orang tu. Kita tidak tahu dia tu berapa duit dalam poket dia. Lagi dia hate kita, lagi kita nak ambil duit dalam poket dia. Kena ada mindset macam tu. Mindset orang berniaga. You benci saya tak apa, saya akan pastikan you jatuh cinta dengan saya ambil duit you. You know that kind of mindset of business people. Nothing, don't put emotion too much. Jangan, kalau kita kuat insyaAllah. Kalau tidak kuat tu tak boleh nak buat apalah. You can just block lah. Tapi mungkin benda ni boleh latih diri Kata tak apa, walaupun dia benci, just minta maaf. Nanti saya akan cerita tips tu macam mana kita nak tukarkan haters kepada lovers kita. Bagi tahu orang yang benci kita kepada orang yang sayang kita. Saya akan share kejap lagi Okey, disiplin menulis. Bila anda nak membina pengaruh, nombor 1 set dalam minda, it will take 1 to 2 years 2 tahun at least So dalam proses itu jangan give up. Kadang-kadang macam cakap dekat wall, macam cakap kat dinding. Saya tengok posting saya apa benda, aku mengarut. Seorang pun tak like. Tapi saya keep konsisten menulis, minimum 2 hingga 3 posting. 2 hingga 3 posting ni saya nak kena ada juga. Walaupun saya bercakap dengan dinding. Walaupun tak ada siapa klik, walaupun call. Sebab dia akan lama-lama.
Dan dalam Facebook, sebab Facebook ni orang tua kebanyakan serius. Saya agak tersinggung dengan Rahman tadi cakap orang tua. So saya nak ulang balik yang Rahman cakap tadi. So memandangkan Facebook ni kebanyakan orang tua dia orang serius. Saya bersetuju bahawa Facebook ni dia golongan yang berbeza age. It could be maybe at least lah 30 ke atas lah. Tapi saya rasa still platform yang baik sebab orang yang 30 ke atas ni orang yang berduit. Orang yang boleh buka 5,000, 10,000. Saya nak akaun yang macam tu. Tak ramai pun tak apa. Tapi satu buka 5,000, 10,000, 20,000. Kita nak orang macam tu. So jadinya, diorang ni orang yang serius. Satu perkataan diorang tak suka, diorang dah tak like. Tapi diorang still WhatsApp anda untuk buka akaun. Dan bila diorang tanya tu berapa kak 5 gram, dia tak tanya 1 gram dah. Sebab orang begini, orang berduit. Jadinya dia mungkin menampak macam, oh dia tak suka, dia tak like, dia tak share. Tapi in actual, orang-orang macam ni yang mengambil tindakan. Sebab kadang-kadang saya tengok yang akaun saya yang sign in, hari tu saya ada pengalaman 90,000 sekali sign up. Register terus 90,000. Saya check dia ni tak pernah like, tak pernah share. Memang cool. Dia punya Facebook pun memang ada yang surah-surah agama, ayat-ayat translation, hadis semua tu kan. So jadi saya berpendapat kata dalam Facebook, dia tidak semestinya orang yang tak like anda tu dia tak suka anda. Dia memang karakter dia begitu. Dia sedikit cool lah, serius eratkan hubungan dengan pembaca. Saya kebelakangan memang saya tak sempat. Jadi saya tak reply komen. Selalunya kalau saya reply, saya tidak reply sebahagian. Saya tak reply orang-orang yang saya kenal saja. Kalau saya reply, saya cuba sedaya upaya untuk reply semua yang dekat situ. Sebab saya tak tahu orang tu siapa. Tapi saya tahu bila saya sendiri komen dekat wall orang, kalau ada reply saya suka kan. Rasa macam oh penulis reply kan. So jadi bila ni saya usahakan untuk reply lah. Kalau anda masih di baru nak membina nama, pasti ke setiap komen tu reply. Jangan, dah tak boleh tiru saya. Saya sekarang komen dah beratus-ratus satu posting. So saya tak sempat. Kalau saya sempat, saya cuba untuk reply. Kalau anda sedang baru membina nama, tolong reply setiap pembaca anda yang komen. Appreciate that. Okay? Dan ketengahkan idea peribadi. Ini saya paling selalu bagi tahu walaupun dekat tim saya. Jangan copy paste tanpa kredit. Sebab anda bukan nak buat bisnes hari atau 2 hari atau seminggu, minggu depan. Anda nak buat bisnes ni kalau boleh forever, kalau boleh sampai kita pencen ke sampai kita meninggal ke. Jadinya kita nak ada trust di kalangan pembaca. Pembaca kalau diorang terbaca posting anda dekat tempat lain, tapi anda tengok ni macam sama posting ni macam Malia punya, dan dia tag saya, dia dah tak trust dekat you. Dia tag Malia ni ada orang copy paste, saya selalu dapat tag macam tu lah. Jadi saya nasihat ke orang tu, saya tak marah tapi benda ni tidak sihat untuk anda punya brand sendiri. Jangan copy paste tanpa kredit. Tolong bagi kredit dekat owner sebab itu membina trust. Kalau kita plagiat orang punya penulisan seolah-olah kita mencuri, bagaimana prospek kita nak percaya, nak harap kita jaga akaun mas dia? Itu penting. So jadi tolong ambil tahu juga. Analisis isu terkini. Ya, ini pendapat saya mungkin berbeza sikit dengan Tuan Azlan tadi, maafkan saya. So jadi saya punya cara, ini cara saya, so anda boleh sesuaikan sama ada nak pilih cara Tuan Azlan atau cara saya lah. Cara saya adalah saya follow IIUM Confession dengan KRT. Saya follow. Sebab saya HR 17 tahun, jadi saya memang tahu apa yang duk cerita dalam KRT memang berlaku dalam masyarakat. Kalau anda boleh hit dekat topik tu, anda boleh tulis something yang relate dengan topik, dia akan reach dekat ramai hati. Dia akan sentuh banyak hati orang. Orang akan baca, akan meremang berumus sebab benda tu mungkin berlaku kat kakak dia, dekat adik dia, dekat jiran dia atau dekat diri dia sendiri. So jadi saya different sedikit sebab saya tahu pembaca saya kebanyakan adalah golongan sama ada wanita ataupun bersuami, suami orang, wanita, ibu tunggal kebanyakan mereka, dan mereka ini melalui fasa-fasa dalam rumah tangga. Jadi saya selalu ambil dapatkan idea saya daripada KRT dan juga IIUM Convention, tapi saya make it very positif untuk link kenapa perlunya kita buat persediaan-persediaan di waktu mendung, di waktu kenapa perlu ada dana cemas, kenapa perlu ada kepelbagaian simpanan. Sebab cerita-cerita dalam IIUM Confession dan juga KRT sangat dekat dengan life sebenar masyarakat. Kalau anda boleh hit on the topic, then you already hit your prospect. Okay, so ini berbeza dengan Tuan Azlan, but it's up to you all macam mana you all nak sesuaikan lah. Okay, lupa dan abaikan komen negatif. Kalau rasa tak tahan, delete komen. Itu je, tapi jangan block. Delete komen negatif. Cakap dia minta maaf lah, saya rasa komen tuan, komen cik puan tidak sesuai berada di wall saya terpaksa delete, and then immediately delete. Just minta maaf dulu, nanti dia akan rasa segan kat diri, tapi jangan
Unless kalau anda diserang secara peribadi, kalau sampai tahap dah teruk sampai dia dah mencarut, tu cerita lain. Kalau dia normal-normal punya haters, jangan terus block sebab kita tidak tahu orang ni berapa duit dalam poket dia. Saya ulang banyak kali ni. Okay, so jadi after that tidur lena lah. Ada orang ni sampai tak tidur sebab media sosial. By the way, it's only finger and keyboard. Janganlah take it very personal. Kita bukan hidup kita dekat media sosial mungkin 3 hingga 5 jam sehari. Kita ada lagi 19 hingga 20 jam dalam hidup yang kita nak appreciate more, kan? Family kita, kejayaan kita, hidup kita. Tidak semesti kita dump semua emotion kita dalam media sosial sampai tak tidur. Tak perlulah. Tak perlu macam tu. Just baca, tak suka, delete komen, dah move on. Itu saja. Besok fikir apa lagi penulisan lain, apa lagi genre nak letak. Okay? Okay. Bagaimana nak membina, mempelbagaikan genre? Macam mana nak pembagaikan? Ramai orang tanya kan macam mana Malia tulis hari ni dia cerita pasal Khairi Jamaluddin, besok dia cerita pasal Niloufar, lusa dia cerita pasal doktor mana entah. So kat mana nak dapat tu kan? Dekat dia cerita pasal robot, kes kepelbagaian. Jadi apa yang saya buat, saya mewajibkan diri saya membaca 2 hingga 4 jam sehari. Dia bukan 2 jam tu berterutan, nanti kita akan give up, kita akan bosan. Jadi setiap masa saya ada masa, saya membacalah 15 minit, 10 minit, asal ada peluang baca. Asal ada peluang membaca. Dan pelbagaikan genre bacaan. Mentang-mentanglah kita ni dealer public goal, kita tak perlulah 24 jam baca pasal emas. Betul tak? Tak perlulah membaca pasal emas je, sampai lala kita bosan. Pelbagaikan genre, anda boleh membaca tentang topik-topik isu sosial, isu ekonomi, isu politik dalam negara, banyak topik-topik untuk membina brand dan kreativiti dalam penulisan. Bila membaca pastikan ada kertas dan juga pen lah, tulis dulu apa nota-nota penting, dan untuk praktis menulis cerita dulu dekat pasangan ke, yang bujang tu jangan hurt sangat, ceritalah dekat mak ke, mak saya baca buku, jangan kecewa sangat, yang bujang pun boleh juga, ceritalah dekat kucing pun. Comel-comel, saya baca buku hari ni, ini adalah cerita saya hari ni. Cuba sebelum anda menulis, cuba ceritakan dekat persekitaran. Kalau cerita kat kucing pun kucing pusing, that mean anda bercerita tu bosan. Kalau anda cakap kat kucing, kucing tu lari, itu bosan. Kalau cerita kat mak kata apa benda mengarut, itu bosan. Kalau cerita kat isteri kata, apa benda lah abang ni diam lagi bagus pada bercakap, itu bermaksud cerita anda belum sampai. So anda nak tahu mood pembaca, anda kena pastikan orang keliling anda tu dengar cerita anda menarik tak. Kalau tak menarik, maksud jangan tulis lagi. Maksudnya belum lagi menarik kisah tu. Okay, so biasakan bercerita, bahan bacaan yang kita baca tu, cerita kat kawan sebelah, tahu tak hari ni saya baca apa. Tahu tak Robert Kiyosaki cakap apa. Tahu tak Warren Buffett kata kena pelbagaikan cabang atau bakul investment. Try bercerita dulu untuk melatih dirilah. Okay. Kita ada manusia kan, kita ada up and down, kita ada hari turun, hari tak ni, kita ada hari kita mood tak baik, hari kita tak sihat, hari kita bergaduh dengan pasangan, hari anak kita nakal, hari cikgu komplain dekat sekolah, hari kena marah dengan lecturer, hari bergaduh dengan girlfriend, hari helmet hilang kena curi, hari motor pula kena accident. Kita ada hari yang buruk. Tetapi seburuk mana pun hari anda, make it good. Make it good. Sebagai orang bisnes, make it good. Make it good maksudnya apa? Kalau geram, marah nak menulis, tambah perempuan, saya perempuan saya faham lah, gaduh dengan boyfriend memang orang perempuan ni dia sebab tu lah Allah tak bagi kita cerai ke pasangan kita. Kalau tidak sehari 15 kali suami kita kena cerai kan. Kak Yang betul Kak Yang So jadinya perempuan memang kita memang emosi, kita senang marah. Jadi apa yang saya buat, saya menulis ni saya anggap terapi dan hobi. Jadi saya tulis dan set only me. Saya tulis, saya baca untuk saya saja. Seburuk mana hari anda, marah dekat mentua ke, marah kat suami ke, jangan tulis secara terbuka emosi. Sebab bukan tentang suami anda baca, bukan tentang mak mentua anda baca, bukan tentang lecturer anda atau bos anda baca, tapi tentang prospek anda sedang membaca. Orang macam ni kalau saya jadi customer dia, esok-esok saya buat bodoh-bodoh, saya pula kena maki dalam Facebook contoh. So kita menakutkan prospek kan kalau kita melepaskan emosi negatif dekat secara terbuka. So rasa sakit hati ni, tulis set only me. Dah baca, okey dah delete. Jangan tahun depan muncul pula. Perempuan tahulah kita lupa nak delete, tahun depan muncul. Abang tahun lepas kan saya sakit hati you lupa nak belikan saya teh tarik. So saya tahun ni Facebook ingatkan saya nak marah balik. So jangan save. Kak Yang jangan save Kak Yang. Dia tulis baca balik then after that delete. Jangan simpan negativity okey. So sebolehnya bila kita nak sampaikan perkataan, pilih perkataan-perkataan yang baik dan kita anggap benda ni hobi. Bila kita hobi menulis ni, kita tidak terdesak nak buat sale. Kita menulis ni sebagai soft selling.
So Sally ni paling soft lah, dia tidak rasa di push. Terutamanya golongan 30 ke atas ni dia lebih berhalus. Dia tidak macam orang muda yang direct straight to the point. Dia lebih kepada nak tenang-tenang, tak nak rasa terdesak. Tapi orang begini orang berduit. Jadi kalau anda nak push kepada jerung-lerung ni, anda kena guna approach yang soft sale lah, insyaAllah. Okay, choose your friend wisely. Pilih sekawan anda, add satu friend. Friend ni, friend kita list kan, macam kita maksimum dekat Facebook biasa, semua orang ada personal Facebook kan. Facebook biasa maksimum 5,000. Jadinya saya sentiasa, friend saya setakat 4,000 je. Apa yang saya buat adalah setahun atau setahun setengah kalau saya nampak like dan share tu dah momentum dia turun, at least 3 hingga 4 bulan lah kalau yang baru-baru nak start. Masa saya 3-4 bulan saya kerap buat benda ni. Tak payah umum pun, kita bukannya Nilofa nak umum saya nak unfriend, siapa peduli pun kan. Jadi kita ni orang biasa-biasa, kita nak unfriend just unfriend je, tak payah umum-umum. Jadi apa yang kita buat, kita unfriend, kita refresh, kita flush current friend, kita ganti dengan friend baru yang aktif. Sebab kebanyakan friend kita tak kenal dia pun, dia siapa pun kita tak tahu. Jadi apa yang kita buat tak perlu ni lah, tak perlu rasa segalah takut jumpa lah apa, just every 3 to 4 months make it macam habit. Bila di tahap macam selalu macam saya dah ni, saya akan tinggalkan kuota sekitar 1,000 lah. 1,000 ni untuk saya tengok siapa-siapa yang saya nampak ini prospek yang baik, ini berkualiti macam kriteria-kriteria saya cakap tadi, dan saya akan add friend. Sebab tu saya tinggalkan kuota 1,000. Walaupun nampak follower saya ramai tapi friend saya cuma 4,000 je. So saya tak penuhkan 1,000 tu disengajakan. Sebab saya sentiasa flash. Saya sentiasa reset. Kadang orang tu mungkin dah meninggal lah, ataupun dah pergi follow Twitter Abdul Rahman, dah tak baca Facebook dah. So jadi tak guna dah kita keep dia as a friend kan. So macam tu lah. So dah pergi dengar Twitter, dia tak mahu dah Facebook. So itulah. Okay. Dan be friendly. Satu tip penulisan orang kata saya, mungkin kalau anda tengok saya menulis, anda kata gila ni Puan Malia ni kan, gila ni. Bila menulis senyum, sebab penulis boleh membaca emosi anda. Bila bercakap macam muka macam saya ni, kalau jumpa kat luar orang kata sombong. Tapi bila bercakap tu senyum. Sebab orang boleh dengar melalui telefon. Bila call customer tu senyum. Bila menulis pun senyum. InsyaAllah emosi tu akan pembaca tu akan baca dan dengar kita punya emosi. Okay? Okay, penulis yang berimpact dalam media sosial Facebook ni sebenarnya tulisan yang panjang, storytelling. Orang suka dengar cerita. Kan macam Mak Saleh, Kak Yang, saya ambil masa panjang Kak Yang Kak Yang tak stop saya. Okay. So tapi banyak lagi ni, kalau saya nak boleh saya berhentilah. Sampai 4.5. Oh okay. So boleh So jadi penulisan yang berimpact ni adalah penulisan yang storytelling. Penulisan yang ada penceritaan, elemen emosi. Macam Tuan Azlan cakap tadi, which is very good. Elemen ni kena ada emosi, kena ada rasa yang macam kalau lapar nak mati. Kalau marah yang teruk punya. Kalau sedih rasa macam nak sorok muka dalam tanah. So dia kena ada. Dan macam tadi beberapa kawan saya masa dealer tadi yang sebelum ni cakap, wajib ejaan penuh. Guna perkataan yang ringan dan santai. Tak perlu guna perkataan globalisasi, tak perlu. Cuma guna perkataan-perkataan yang simple yang kita tak perlu nak buka kamus. Dan elak copy paste, tadi saya dah cerita tak mau ni. Dan bila guna perkataan, walaupun kita tulis storytelling kita panjang, bila ada perkataan atau quote yang kita ambil orang punya, kita cakap menurut pendapat Kak Yang, menurut pendapat Abdul Rahman, saya duk nampak skrin Rahman dengan Kak Yang, jadi saya duk guna nama dua orang ni. So jadi guna quote tu, letakkan nama dia orang, bagi kredit dekat ownership supaya kita, pembaca kita nampak tanggungjawab kita sebagai penulis. Okay, celebrate every tiny success. Sebab macam saya cakap tadi, bila kita menulis dekat media sosial, saya berpengalaman ni setidak-tidaknya 6 bulan sekali saya akan viral, dikecam lah. Mesti ada lah sebab mesti ada. Saya pernah kena serang, saya pernah kena kecam. Sebab share saya ni selalunya kalau yang betul-betul viral tu mencecah sampai 5,000 share. Like tu tak tahu berapa puluh ribu like So jadi bila dia pergi share yang impact yang sebesar itu, kita akan tarik orang-orang yang tak kenal kita. Bila orang yang tak kenal dia cenderung untuk benci dulu baru cinta. Jadinya apa yang kita buat adalah kena ambil penulisan-penulisan background sebelum itu untuk membantu branding kita lah. Sebab itulah dalam kehidupan seharian ni kita kena faham pembaca kita dia sibuk. Ada yang bekerja, ada yang suri rumah, ada yang dalam proses penceraian, ada yang suami yang dalam driver lori yang time-time nak berhenti je nak baca. Jadi
tulis itulah bentuk yang ringan dan inspired. Bila orang baca, orang rasa something yang masuk ke dalam hati dia kan. Dan raikan kejayaan-kejayaan kecil. Walaupun anda dapat bronze pun, raikan, bagi tahu dalam wall saya dapat bronze. Itu meningkatkan keyakinan. Baguslah dapat bronze. Sebab pembaca kita, kalau dia bukan dalam industri public good, bronze pun dia tak tahu benda. Tapi dia nampak muka anda terpapar dekat situ, baguslah ni, hebatlah dapat bronze kan sale. Walaupun sale kita yang macam 25,000, saya faham bagi masa release sale 25,000 tu 1-2 hari dah boleh dapat. Tapi bagi kita yang kecil-kecil baru nak mula, raikan. Kalau kita dapat, kita baru bermula semalam kan, baru dapat selepas 3 bulan baru dapat 10 orang. Raikan, sebut nama-nama dia orang. Terima kasih ni senarai-senarai 10 orang yang dah join dan menyertai tim saya. Raikan kejayaan kecil. Sebab kita orang yang suka meraikan ni, orang yang baca tu gembira. Dia nak menyertai kita sebab dia rasa gembira berada dalam keluarga kita. Okey, so jadikan pencapaian kecil anda itu sebagai bukti usaha anda. Sebab kadang-kadang benda macam ni kan, tak kisahlah kejayaan tu walaupun bronze pun share dengan orang sebagai bukti kata walaupun saya masih lagi bertatih, saya masih belajar, saya sedang berusaha untuk tim saya. Okey, itu yang penting, usaha tu penting Okey, yang tadi yang puji siapa yang komen tu kan, letak kalau nak cepat sebenarnya kalau anda tengok saya sebenarnya banyak letak emoji je reply. Sebab saya tak sempat nak type. Jadi apa saya buat, saya letak emoji senang. Letak emoji. Tapi letak emoji yang orang tengok tu orang gembira kan. Letak emoji senang. Copy paste je pun senang. Janji kita appreciate compliment orang yang komen. Tapi sebagai penulis, walaupun follower kita dah ramai, bear in mind. Selalu ingatkan diri. Kita terima fakta kita bukan selamanya betul. Ada waktu kita salah. Ada waktu kita bertentangan dengan prinsip umum. Mungkin kita betul tapi ianya bertentangan dengan prinsip umum. Jadi kita kena terima yang prinsip umum. Okey? So jadinya apa yang kita kena buat, kita kena ready walaupun follower ramai, kita salah kita minta maaf. Itu saja. Dekat Malaysia ni 2 perkara, 2 ayat tolong ambil perhatian. 2 perkataan yang orang sangat suka adalah terima kasih, saya minta maaf. Ada ramai dengar kalau girlfriend marah 2 ni je. Kalau bagi mas lagi cepatlah. So dengar 2 ni je. Terima kasih. Terima kasih sebab follow saya. Terima kasih sebab membaca tulisan saya. Saya terima saya salah, minta maaf. Okey? 2 perkataan ni orang Malaysia tak tolak Tak ada lagi orang Malaysia yang tolak. Aku tak terima maafmu. Tak adalah cerita drama je. Tapi in actual life tak ada orang menolak 2 perkataan ni. Salah, minta maaf. Itu je. Jangan tegakkan benar yang basah kalau anda nak membina brand. Sebab bukan antara anda dengan dia, tentang prospek anda yang sedang memati. Tentang prospek anda. Kadang-kadang bila saya dikecam follower saya datang backup saya. Itu biasa Biasalah kan. Bila kita ni kat Lopa ni memanglah akan adalah follower-follower datang backup. Jangan menangkan follower itu, kita cakap sudahlah jangan bergaduh sebab saya. Sebab kita jangan pergi sokong pula follower kita tu lagi menimbulkan kemarahan-kemarahan So jadi just minta maaf, ucap terima kasih dan move on. Itu saja. Don't make it very personal, don't make it very emotional Okay. Tentang story tadi macam ini gambar kan, saya nak tengok komen macam mana kat yang saya ni dah lah ketinggalan tak berapa nak IT savvy So kan anda tengok gambar ni apa yang anda nampak? Kalau kita tengok gambar ni apa yang kita nampak? Letak komen sikit. Dia nampak macam batu tergantung kan, saya tak letak komen apa yang anda nampak? Dekat gambar tu apa yang anda nampak? Yang kata batu terbang. Ada ada yang kata batu terbang, ada yang kata seolah-olah batu tergantung kan. Ini yang kita nampak sebagai penulis. Mungkin pembaca kita nampak begini. Sebenarnya gambar itu adalah batu dalam air reflection saja. Pembaca kita nampak betul kak salah kak, sebenarnya bukan batu terbang. Ini adalah batu yang berada dalam air, tapi gambar tadi adalah reflection. Nampak? Dia reflection saja. Okey, so jadinya pembaca kita mungkin nampak berbeza. Nombor 6 dengan nombor 9 nampak sama tapi kalau kita duduk di lokasi yang berbeza, kita nampak berbeza. Jangan nak berkeras dengan pembaca cakap tak ni 9. Tak apalah kalau dia kata 6 itu terpulang dekat dia. Itu dia punya pandangan. Ini saya punya pandangan. Kita dekat negara demokrasi. Itu saja. Okey? So, dalam bisnes public go, kenapa saya mengambil keputusan untuk serius? Sebab saya adalah saksi hidup yang mengatakan income public go boleh menjadi beratus kali ganda. Saya income bulan pertama tu 251, income sekarang dah beratus kali ganda daripada 251. Nampak Jadi saya melihat sky is not a limit. Orang kata you boleh reach sky, you boleh reach sky. Sebenarnya you boleh pergi beyond the sky.
Sebab dalam perniagaan public good ni tak ada siapa stop you. Macam saya tertarik dengan idea Tuan Zulkifli kata dalam bisnes public good ni tidak ada konsep seniority. Tidak semestinya kita datang kemudian tu kita lambat. Sebab perniagaan public good ni baru ada 300,000 customer. Dekat Malaysia ada 32 juta rakyat Malaysia. Kalau satu Malaysia ni benci kita, kita ada satu dunia lagi boleh jadi customer kita. Betul So kena fikir macam tu. Setakat 200-300 orang benci tak ada masalah sebab kita masih ada 32 juta ni rakyat Malaysia ni masih ada dekat kita yang boleh jadi prospek kita. Tidak semestinya senior dah buat. Alah Puan Malia dah ambil berapa ribu dah, Tuan Zul dah ambil berapa ribu dah, Encik Syukur dah ambil berapa, Master Dealer dah ambil berapa ribu. Jadi saya nak tinggal apa? Baru 300,000 tuan-puan. Ada lagi 31 juta lagi untuk anda ambil, untuk anda bina empire anda. So jadinya sky is no limit Beyond that you can go. Sky itu cuma the beginning. Bila kita menjadi master dealer, saya tidak rasa lega saya jadi master dealer. Bila saya jadi master dealer, saya tingkatkan lagi usaha. Sebab saya tahu ini baru permulaan. Menjadi master dealer adalah permulaan. Sasaran kita adalah kita nak bila kita bersara, pencen esok buka mata, duit dah ada dekat tilam kita. Duit dah ada dalam skrin kita. Itu kita nak. Okay, so jadinya sebelum Kak Yang marah saya, ada apa-apa soalan tak? Saya tengok Q&A Soalan banyak Puan Malia. Okey, soalan banyak ya Allah. So saya nak tengok daripada pukul berapa? Pukul 4.07 yang Muhammad Sabri tu Okey, Muhammad Sabri Yaakob bertanya macam mana nak menulis tentang isu politik yang sesuai dengan ekosistem. Tuan Sabri, senang saja. Make it in the very light and very joke kind of posting. Macam saya nak tegur tentang JKR minta maaf dengan apa? Khairi Jamaluddin tu kan, orang lain rakyat macam kita ni naiklah motor, lepas tu jatuh tertongking, ada yang masuk hospital sebab cedera jalan lubang, tak ada siapa minta maaf kita kan. So bila menteri dan JKR minta maaf, saya make it very light. Saya tulis very light. Anda boleh tengok dalam posting saya, sangat tidak letak sentimen, jangan letak kebencian dalam penulisan sebab kita cuma nak sentuh isu tu. Bukan kita nak bercakap tentang isu tu. Tak perlu cakap tentang politik, cuma sentuh saja. Tapi bila melibatkan dua perkara orang Malaysia ni dua perkara ni memang sangat sensitif. Satu jantina, satu lagi politik. Bila bercakap tentang dua ni, make it very impactful tapi ringan. Tapi santai. Yang macam walaupun orang yang baca tu lelaki ni tidak bersetuju, tapi dia terpaksa menerima sebab benda tu fakta. So make it very light. Jangan letak sentimen-sentimen. Tidak perlu letak isu pendapat peribadi terlalu banyak lah, terutama dalam isu politik. Lagi satu isu orang tak ada duit, orang berhutang ni isu yang sensitif. So jangan letak terlalu harsh lah. Make it very very positif. Okey Puan Malia, untuk membuat penulisan pengkarau kita hanya fokus isu semasa atau selit tentang kehidupan. Yang ni saya dah share tadi Tuan Amirul. Saya share tentang macam mana saya pelbagaikan genre. Saya follow KRT dan juga IIUM Confession lah sebab situ idea memang banyak. Memang banyak. Sebab IIUM Confession ni sekejap dia cerita pasal pembahagian faraid, sekejap dia cerita pasal hubungan jarak jauh suami isteri, sekejap kalau dalam KRT tu sekejap dia cerita pasal tak cukup duit, sekejap dia cerita pasal suami ambil dadah, sekejap dia cerita masalah konflik mentua dengan menantu. Cerita-cerita begini memang berlaku dalam masyarakat. Memang berlaku dalam masyarakat. So kalau anda nak hit, make it very positif tapi kena ada elemen manfaat dalam tu. Manfaat, baru masukkan bisnes anda. 3 kali manfaat, yang keempat masukkan bisnes. Okey? So saya baca soalan Kak Yang, tolong hentikan saya kalau saya dah ambil masuk orang lain. Okey, berapa kerap puan selfie? Okey, kalau tak lawa macam saya jangan selalu selfie, orang menyampah. Kalau lawa selalu selfie. Itu. Dia macam ni selfie ni sebenarnya untuk orang tengok kata kita ni wujud. Itu saja. Dulu saya letak profil saya tu, gambar saya seorang. Tapi ramai pula yang ada WhatsApp tanya, PM tanya puan ni janda ke, ada yang macam-macam lah, biasalah kan. So yang tak lawa macam saya pun berisiko. Jadi saya letak gambar saya dengan suami. So jadi itu cara saya menjaga diri saya lah. Tapi kalau anda bujang sebenarnya letak gambar selfie seorang dah cukup. Letak gambar selfie. Yang berfamily tak payah letak gambar anak dalam profil Jangan letak gambar anak. Sebab it's too emotional. You letak gambar anak itu terlalu emosi. Prospek rasa tidak selesa. Jangan terlalu kerap letak gambar anak sebab siapa pun bila bercakap dengan anak tentang anak dia akan emosi. Jadi kita tak nak pembaca kita linkkan kita ni dengan orang yang beremosi, dengan orang yang terlalu
focal family, sebab kita business kan, kita nak tonjolkan watak kita ni, watak orang yang boleh menjaga akaun anda. Datanglah 500 ke, datanglah 1000 ke, datanglah 1500, kita nak membaca empire tu, nak jaga empire tu. So jangan tunjuk sangat kita sibuk dengan anak, jangan tunjuk sangat. Lagi satu, safety anak-anak kita lah. Kan kita tak nak lah kita share anak kita dekat mana kan. Okay, so selfie tu kalau anda lawa, anda bujang, kerapkanlah mula-mula jumpa jodoh kan. Kalau tak lawa macam saya, sekali-sekala kena selfie juga. Kena tunjuk kata Malia ni wujud. So macam tu So apa pandangan tentang sharing melalui penulisan dan FB Live? Yang mana memberi impact? Kalau Puan Noain, kalau anda nak impact yang cepat, FB Live. Kalau anda nak impact yang panjang, penulisan. Penulisan dia ambil masa sebab orang sibuk. Jadi orang, tak apalah petang dia baca. Yang penting penulisan anda berimpact, nanti petang dia akan baca. Ada orang, kebanyakan follower saya, dia sanggup share dulu. Alah ni kalau Puan Malia tulis mesti best. Jadi dia share dulu, nantilah petang balik kerja baca. Tapi kalau nak cepat, nak impact cepat, FB Live. Kalau kita nak cepat dan kita ada target hujung tahun ni lagi 3 bulan nak pergi Rusia, belum capai 1,000, nak cari 100,000, kita nak cepat. Jadi kita buat FB Live. Tapi kalau kita nak penulisan tu untuk jangka panjang, penulisan yang berkonten atau penulisan yang storytelling, itu ambil masa untuk bina brand, tapi dia akan menggalakkan share yang tinggi. Okey? Puan nak tengok contoh post Puan terhibur cerita. Oh, Muhammad Adam tak kenal saya tu betul. Saya kata kalau tak lawa macam saya ada je orang tak kenal. Tuan Muhammad Adam tolong follow dulu Facebook saya. Nanti anda buat keputusan lah tengok macam mana Okey, ada tak buku-buku Puan boleh cadangkan? Tuan Faizul, saya memang baca pelbagai buku, tapi saya daripada muda saya minat Robert Kiyosaki dengan Warren Buffett. So jadi mana-mana buku dia orang semua saya baca. Sebab itu saya agak bolehlah, tak adalah pakar, tapi agak arif tentang kepelbagaian pelaburan. Saya agak arif lah tentang strategi pengurusan wang semua tu. Nak add Facebook Kak Malia boleh ke? Okey, saya tak ada, siapa pun tak boleh send friends lah, sebab saya bila saya flash nanti saya select lah friend saya. Saya select friend saya sebab saya punya Facebook tu sebenarnya is not personal Facebook, walaupun dia personal Facebook tapi slowly for business. So jadi apa saya buat, saya tengok, saya memilih lah pembaca dan ni Saya harap anda pun buat benda sama lah kalau anda look for the very long term business. Saya anonymous attendee, nama tak ada, ni pun kesalahan besar ni, hukum ni. So saya suka menulis, cuma takut untuk menyatakan pandangan peribadi, takut terima kecaman. Saya orang bisnes tuan-puan, orang bisnes kecaman itu cuma food. Dua benda kecaman, rejection. Kecaman dan rejection ni sebenarnya food. Kalau anda tak rela nak makan food, macam mana anda nak dapat zat dia? Macam mana anda nak dapat nutrien dia? So kalau orang kata padam muka Puan Malia kena kecam, believe me, selepas kena kecam 500 sale follower increase, 1000 follower increase. Saya boleh biasa buat pengalaman peribadi saya sehari. Saya rekrut satu hari saya tak cerita 1 bulan, 1 minggu. Satu hari rekrut saya 45 orang. Satu hari 45 orang. Hari kedua tu 70 orang. Pada waktu saya kena kecam. Sebab tu saya kata dua ni, kena kecam, kena reject, kena accept. Itu part and parcel of business. It's okay, take it. Kalau tak boleh tahan, delete komen, tapi jangan block prospek. Sebab dia mungkin membawa bisnes kepada anda. Akak biasa menulis waktu bila? Saya menulis pada bila-bila masa, Tuan Fahmi. Saya suka membaca dan menulis, jadinya bila-bila masa dalam kereta ke, tengah buat apa ke, saya memang menulis lah. So jadi bila saya menulis, saya akan buat satu database, saya share siap-siap dalam folder, saya letak tarikh, yang ni nak masukkan hari Isnin, yang ni nak masukkan hari Selasa. Sebab tu seolah-olah Facebook saya meriah, sentiasa ada posting, sehari 3-4 penulisan, padahal saya bekerja saya berkejaya sebagai HR, jadi saya pun sibuk dengan kerjaya hakiki saya. Jadi apa yang saya buat, bila weekend macam ni, saya menulis sampai mungkin 30 posting sehari. So kalau compile tu boleh buat buku lah. So jadi bila ni saya dah tulis saja, yang ni nak buat hari Isnin, yang ni nak buat hari Selasa. Selalu Isnin hingga Jumaat jangan berat. Jangan letak bisnes sangat pada Isnin hingga Jumaat, sebab itu hari permulaan. Monday blue, ada Friday orang dah sibuk nak tengok movie, kita nak sibuk cerita bisnes. So bisnes ni selalunya akan lebih kepada dalam hari Selasa, Rabu, Khamis tu baguslah. Tapi kalau anda ada ambil opportunity orang yang bisnes dia sentiasa nampak peluang. Kalau anda nampak kata impact penulisan tu naik, next penulisan tu mesti cepat-cepat pushkan tentang bisnes anda. Okey?
So adakah saya perlu reply every comment follower dalam penulisan untuk buat follower? Okey, Puan Nur Farah, kalau anda adalah penulis yang belum ada nama, yang masih lagi duk harapkan pembaca untuk burstkan posting, tolong reply. Kalau komen tu kurang pada 10, saya tak nampak lah. Sebab dulu masa komen saya bawah 30, saya sentiasa reply. Cuma sekarang memang komen saya beratus-ratus, jadi saya kadang-kadang saya pejam mata je lah, reda je lah, tak boleh nak reply sebab saya sibuk dengan nak prepare 20-30 penulisan. Tapi tak apa sebab dia orang dah setia dengan saya. Dia orang kebanyakan dah jadi customer saya. Okay, so apa lagi? Ataupun macam mana? Nak saya terus bercakap ke ataupun boleh serah? Dah over. Allah Akbar. Okay, so itu sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Semoga berjaya. Jumpa di puncak. Tidak ada limit. Buat yang terbaik. Okay, bye. Bye. Okay, terima kasih Puan Malia. Tengok kalau dah bagi dekat HR manager tak boleh nak stop. Okay, tadi kita HR manager. Sekarang kita balik kepada seorang student. Student ada 2 orang pada petang ni. Okay, student ni dia tua sikit lah daripada student yang tadi. Student ni baru berumur 26 tahun. Sama juga masih bujang. Masih bujang ya. Beliau dah Star Master Dealer. Okay. Beliau adalah tahun akhir buat Master of Xylophopy in Electrical Engineering. Sorry kalau yang tersilap cakap. Okay. Dia punya dream, beliau punya dream ialah pencen muda di mana kerja adalah pilihan kedua. Maknanya dapat master tu orang kata untuk tambah ilmu. Tapi kalau kata nak bekerja tu mungkin tak. Beliau maksudnya beliau adalah fokus kepada business PG. Okey, tanpa membuang masa, Kak Yang ingin jemput speaker kita iaitu Cik Zari Nakiah. Cik Zari Nakiah beliau akan membawa tajuk mengenai IG. IG Kak Yang rasa ramai kan daripada dealer-dealer kita yang muda-muda ni memang suka buat IG. Okey. Zarin, silakan Zarin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh Lepas tu saya punya screen okey Okey, nampak dah. Okey, baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Yang. Kita punya MC tersohor dalam kita punya group G100 Saya suka cara Kak Yang jadi MC, tenang je. Kalau saya jadi MC mungkin kelam kabut sikit Terima kasih Kak Yang dan juga terima kasih pada mentor, pada komiti yang menjayakan program pada hari ini. Okey, baik, dan salam Jumaat buat semua. Happy New Year. Selamat tahun baru. Dah ada azam tahun baru ke? Saya punya azam tahun lepas tak tercapai Tahun ni kita sambung lagi. Okey, dan saya ucapkan tahniah buat semua yang hadir pada hari ini. Anda dah berikan komitmen untuk bisnes sendiri Ini bukan bisnes orang lain, ini bisnes sendiri. Nak datang boleh, tak nak datang pun boleh. Suka hati. Saya pesan satu je kat diri saya. Kau buat, kau dapat. Kau tak buat, kau tak dapat. Mutara kata, hang buat, hang dapat, tak dapat. Tak buat, ikut suka hang lah. Macam tu. Okay. Sekarang ni kita dah slot ke-8 Dah slot ke-8, dah petang. Dah pukul 4.42 petang. So saya harap semua masih bersemangat lagi Terus saya akan kongsi berkenaan dengan IG marketing, Instagram marketing. So, sebelum ni Puan Malia punya slot dia punya performance dengan saya, bagi saya macam langit dengan bumi Saya apa orang panggil berdebar nak present lepas Puan Malia sebab beliau punya presentation sangat bagus. Saya pun belajar banyak benda baru sebab Puan Malia lebih berumur pada saya, jadi ada juga kesilapan-kesilapan yang saya buat. Jadi orang muda ni biasalah, dia darah panas sikit. Sikit-sikit nak melenting, sikit-sikit nak ni kan. So terima kasih Puan Malia. Perkongsian yang sangat menarik. Okey, baik. Sebelum tu saya tadi Kak Yang dah kenalkan diri saya. Nama saya Zari Nakiah. Okay, saya sekarang dah Star Master Dealer.
pangkat saya ni, pangkat dealer ni saya akan guna masa event-event rasmi macam ni je. Sebab apa? Sebab saya lupa. Saya ni kadang-kadang saya lupa saya master dealer. Kalau star tu lagi saya lupa. Macam Puan Malia cakap tadi kan, master dealer hanyalah satu permulaan. Dan saya bagi saya cakap kat diri saya, naik master dealer public gold itu baru lepas SPM. Baru lulus SPM. Jauh lagi perjalanan. So sekarang ni saya tengah ambil degree lah macam tu. Okay. So saya kena lupa, saya lupa saya master dealer. Bila rakan-rakan dealer komen dekat FB tanya Cik MD, oh aku MD rupanya. Macam itulah. Okay, insyaAllah ke bisnes kita sama-sama grow dalam public gold. Okay baik, tanpa buang masa saya teruskan. Okay. Boleh nampak Okay tak Gayang? Boleh feedback tak? Besar ke kecil ke? Tulisan okey. Okey. Okay, baik. Terima kasih Gayang. Tapi kalau boleh yang bagi besar sikit kot mungkin. Kalau besar sikit. Okey, baik. Boleh. Okey, saya besarkan sikit. Okey. Okey. Instagram tadi kita dah dengar pasal Facebook, kita dah dengar pasal Twitter. Sekarang kita masuk pasal Instagram. Okey, 5 sebab saya bagi 5 sebab kenapa kita kena buat Instagram marketing, IG marketing. Yang pertama, organic reach lebih tinggi. Organic ni maksudnya kita tak buat apa-apa iklan pun. So, apa yang kita post, orang boleh nampak. Itu organic. So, macam Facebook, Cik Azlan sendiri sebut tadi, dalam 4% macam tu. So, ni data pada tahun 2019. Facebook 0.5 hingga 3%. Kalau kita ada 5,000 friend, tak semua pun nampak. Yang nampak 3% saja. Tapi di Instagram, dia lebih tinggi. 10 hingga 30%. So, nampak tak? Berganda-ganda tinggi. Itu sebab pertama. Okey, sebab yang kedua, peluang advertising di Instagram lebih besar. Maksudnya, usahawan-usahawan ni atau businessman, businesswoman dah guna dekat Facebook. Dah 93% orang dah guna kat situ. Kat Instagram baru 36%. Jadi orang kata market Instagram ni masih fresh. Okay. Dia tak tepu lagi. Dia masih fresh. Kita boleh masuk lagi. Okay. Dan yang ketiga, high engagement, high response and high reach. Maksudnya engagement dekat Instagram lagi tinggi. Sebab kita bermain dengan visual yang menarik. Visual tu gambar kita lah. Sebab Instagram memang kita pakai gambar. Okay. Orang bila tengok gambar, orang suka gambar cantik. Kita pun suka gambar cantik. Bila nampak gambar cantik, orang akan like. Bila orang like, kadang-kadang dia suka komen, dia akan komen. Macam tu. Okay. Sebenarnya saya punya, dululah saya punya engagement dekat Instagram lagi tinggi daripada dekat Facebook. Tapi sekarang dah terbalik. Saya pun tak tahu kenapa. Terbalik sebab saya fokus kat Facebook sikit sekarang ni. Yang macam content marketing macam Puan Malia cakap tadi tu kan. Saya agak fokus kepada Facebook sekarang. Tapi saya tak tinggalkan Instagram. Sebabnya, Instagram ni bagi salah satu makna makna yang tinggi lah buat saya macam ni Dia satu cerita saya selitkan sikit. Masa saya pergi AARN tahun lepas, tahun 2019 dekat KL. Okay, masa tu ada seorang dealer, dia macam adik-beradik saya bawa SJ. Nama dia, jadi saya beritahu nama dia siapa Okay, saya pergi tu, saya tak dapat buat apa-apa. Saya pergi, saya duduk dekat meja, saya makan. Kerja saya makan je. Makan, pergi toilet, ambil gambar. Itu kerja saya. Saya jalan-jalan dalam hall tu. Tiba-tiba saya nampak dealer ni naik pentas. Ambil award Club 100. Club 100 masa tu tak semudah sekarang. Siapa dapat Club 100 bagi saya legend lah. Masa saya tak ambil lah macam tu. Sebab saya pun nak benda tu. Lepas tu dealer tu naik pentas. Dia naik pentas. Saya cakap, wah ini bukan dealer SJ yang baru tu ke? Cakap, kenapa dia boleh? Aku tak boleh. Cakap macam tu. Dan dealer tu sekarang, alhamdulillah, MD pertama bawah SJ iaitu teacher Amimah Ayub. Saya sangat trigger. Saya tak boleh tengok benda yang orang boleh capai, saya tak boleh capai. Saya pantang dia cabar. Orang tak cabar saya pun, tapi saya cabar diri saya sendiri. Cakap, okay, tahun depan aku nak naik pentas juga, aku nak ambil Club 100. Okay. Lepas tu saya balik, masa tu, financial year tu, saya ada 20 orang aja frontline untuk nak capai Club 100 tu. So saya perlukan lagi 80 orang dalam masa 8 bulan. Nak dapat sebulan 10 orang, ingat senang ke time tu? Susah sangat. Jadi saya buat apa? Saya balik, saya restructure. Saya gunakan Instagram ni lah. Instagram ni yang bantu saya mendapat the first
100 customers. Jadi memang ada dealer lama, dealer pengalaman dan juga dealer baru. Jadi dealer baru ni saya harap gunakan Instagram ni sebaiknya. Saya pun baru je guna, tak lama lagi pun. Masa saya buat tu, saya buat tahun lepas lah, tahun 2019. 2019 saya dapat 100 tu. Jadi gunakan sebaiknya. Tak kisahlah dealer lama ke dealer baru. Okay, tu selingan je. Okay, yang keempat, prospek ni dia lebih suka berkumpul di Instagram ataupun kalau bahasa kita orang muda ni dia cakap suka melepak prospek suka melepak di Instagram. Kalau ikut fakta tahun 2005 hingga 2009 orang lepak dekat Friendster ataupun MySpace. 2005 saya masa tu baru darjah 5. Saya memang tak tahu apa-apa ni. Saya masuk sekolah menengah, saya pernah dengar Friendster, MySpace tapi saya tak pernah sign in lah, saya tak pernah. 2010 hingga 2017 orang main Facebook. Ya, waktu tu memang saya main Facebook. 2010 saya form 4. Time tu memang jumpa je mana-mana PC. Duduk asrama kan, bila keluar tu pergi outing ke apa, jumpa PC akan login Facebook dulu. Waktu tu Facebook sangat famous. Memang sangat famous. Tapi itulah zaman bertukar zaman 2016 hingga 2019 orang dah fokus pada Instagram. Itu yang cakap Instagram tu masih fresh sebab orang baru nak masuk, orang baru hijrah. Bukan orang biasa-biasa je. Jenama besar-besar pun masuk. Contoh macam Subway, Gucci ke. Apa lagi, segala benda lah. Kiko pun ada Instagram. So kalau kita tak main Instagram, rugilah. Okay. Satu lagi, orang-orang muda ni, itulah tadi Puan Malia cakap tu kan. Tadi orang dekat Facebook ni orang yang lebih berumur. Macam tu, berumur tak tua kan. Puan Malia muda lagi tu. Lebih berumur. Okay. Orang dekat Instagram ni banyak budak-budak muda. Kawan saya ni kan kita Facebook public goal, kita buat Facebook live dekat FB lah kan, FB. Kawan saya cakap, alamak Zarian, aku tak ada FB ni, nanti kau share je lah dengan aku apa ni promo yang ada. Dia tak ada FB. Tak ada FB. Okay. Bukan kawan-kawan tu je, memang customer saya yang lain pun, alamak Cik Zarian saya tak ada FB lah. Macam tu. Okay, saya pun tak apa, nanti saya share. Jadi orang muda ni banyak melepak dekat Instagram. Tapi sekarang ni dah banyak yang berhijrah ke Twitter, ke TikTok. Okay. Nanti itulah saya pun tengah fikir nak masuk market TikTok . Saya ni agak introvert sebenarnya tapi saya paksalah diri saya bercakap . Saya cakap kat family saya, kat adik saya, 2021 is my year cakap. Saya nak buat video. Saya kisah TikTok, YouTube, FB live ke, IG live, insyaAllah. Okay, doakan saya. Alright, trust booster. Maksud dia bila prospek cari di Instagram, dia jumpa kita. Kita nak diri kita ni dijumpai di mana-mana. Macam Tuan Rahman, Twitter orang jumpa dia, IG orang jumpa dia, blog ada, YouTube ada, macam tu. Okay, baik. Kak Yang, saya punya masa sebenarnya sampai pukul berapa? Kak Yang? Masa Zari sampai pukul 5 actually. Tapi tadi drag tu macam mana? Boleh ambil sikit kot dalam 5-10 minit. Okay, saya cuba sampai 5 skor. Okay, saya cepat. Okay, yang kedua, okay, nak buat akaun peribadi ataupun akaun brand. Sekarang ni tak payah fikir, buat dua-dua. Sebab akaun peribadi ni kita post apa macam kita punya live lah. Kalau tak tahu lah kalau nampak ni. Okay, macam ni contoh live lah ni. Tak maaf saya pakai PDF sebab ada masalah sikit dengan PowerPoint. So nampak ni, gambar ni gambar live. Itu kita letak dekat kita punya personal account. Tak perlu benda-benda ni tak perlu letak dekat brand. Brand tu kita letak semua pasal emas kita. Okay. Account Instagram ni kita boleh buat banyak. Dekat satu handphone kita boleh buat 5. Jadi saya punya satu personal, 4 saya punya brand. Okay, yang contoh yang ni Public Go Penang. Saya ada Public Go Penang, Public Go Johor, Public Go Perak. Banyak sebenarnya, saya ada 16 tapi saya tak aktif semua. Yang aktif yang tu lah. Okay, boleh Jangan tanya lepas ni nak buat mana satu, buat dua-dua. Okay. Okay, next. Account personal ataupun business. Personal ni, macam saya nak cakap Okay, senang saya cakap kalau ni pilih business. Sebab dekat business ni, nampak ni kita boleh nampak insight. Insight ni maksudnya kita boleh tengok demografik kita punya followers. Kita punya followers, kita punya yang visitors Instagram account kita. Kita boleh tengok perempuan berapa orang, lelaki berapa persen, orang tu datang dari mana, umur berapa. Jadi bila kita tahu benda tu, kita tahu apa benda kita nak post.
saya punya ni banyak umur 25 hingga 34 tahun. Jadi saya sesuaikanlah saya punya apa tu? Contents yang sesuai dengan umur saya punya followers ini. Okay, baik boleh saya terpaksa laju. Alright, next. Info penting di bio. Okay, info bio ni maksud dia macam about dekat kita punya Facebook. Okay, so apa yang penting kat situ boleh letak positioning kita. Macam Cik Rahman tadi dia cakap dia letak sebagai kewangan, kehidupan, lepas tu emas, macam tu. Okay, lepas tu kepakaran kita. Tulis macam tu, dealer active public goal contoh kan, tulis master dealer ke apa, tulis. Please tulis kita adalah dealer active public goal. Kita penat share pasal ilmu emas, orang tak tahu punya kita dealer. Nanti dia percaya dealer lain. Rugi kat situ. Okay? Lepas tu boleh share juga macam mana bisnes kita ni boleh selesaikan masalah orang. Website semua ni, yang ni semua saya letak dekat bawah ni. Nampak tak? Ada satu link kat bawah ni, instabio.cc/ilmu-emas. Yang ni buat link tree pun boleh, tak ada masalah. Maksudnya dekat satu link tu nanti akan ada banyak link. Okay, ini Facebook saya, ini website, bla 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 bla. Benda ni bukan orang biasa-biasa yang buat. Siti Nurhaliza pun buat, jangan pergi check. Okay? Tok T pun buat tau. Dia tulis, dia punya apa, simplicity. Okay, cara nak beli. Testimoni ke contoh, macam tu. Okay? Okay, next. Instagram is always about photos. Gambar. Dia cara nak pick audience dekat setiap platform berbeza. Macam dekat Facebook tadi Puan Malia cakap, kita kena buat satu posting yang berpengaruh baru orang nak share. Betul tak? Baru orang suka baca. Kalau dekat Instagram pula, gambar sangat penting. Gambar nak dapat mana? Dulu kita susah tau nak dapat gambar. Sekarang ni macam Tuan Hafizul minta maaf. Hamirul. Okay, Tuan Hamirul, Cik Hamirul kita dah bagi tahu tadi. Kita ada satu posting. Kita ada banyak channel. Satu channel poster, kita ada channel emas, gambar emas. So ambil je dari situ. Itu memang tim kita punya. Halal, tak perlu minta izin apa. Ambil dari situ, download, post. Ambil gambar cantik. Lepas tu tulislah caption. Okay, yang tu saya cerita kemudian. Okay, yang sebelah kiri tu, itu gambar emas. Yang sebelah kanan tu, itu poster. Kalau tak pandai lagi nak buat poster, nak pakai Canva or anything. So, just ambil tu, post je. Tak ada masalah. Guna je. Okay? Okay, selepas orang tengok gambar, okay, bila dia nampak gambar, dia suka, dia like, betul tak? Dia like, lepas tu dia akan pergi bawah. Dia akan baca copywriting dan juga caption kita. Kalau kita tak tulis, rugi. Kita letak je gambar emas tu, kadang-kadang orang tak kenal tu benda apa tu. Dia nampak cantik. Dia ingat macam nugget apa entah kan, dia tak tahu. Memanglah ada tulis gold semua tu, tapi dia tak tahulah itu apa benda sebenarnya. Oh, punya itu jongkong emas. So tulis satu copywriting ataupun caption yang boleh menangkap menangkap pembaca punya ni perhatian. Okay. So dalam penulisan kita kena ada 4 benda ni. 1, headline. Nombor 2, intro. 3, kita panggil FAB. Ini bukan sabun Fab lah. Ni FAB, features, advantages and benefits. And the last one is call to action. Ini pun Puan Malia ada sebut tadi. Puan Malia ke? Ada cakap tadi. Call to action. Okay, apa benda tu? Okay, saya bagi satu contoh. Okay, ni. Ini sebenarnya saya buat paid review. Paid review saya cerita kemudian. Sebenarnya ini copywriting daripada SJ. SJ memang sangat pandai copywriting. Saya suka copywriting SJ sebab SJ belajar tak copywriting. Dia bukan main buat je suka hati dia. Kalau tengok dia punya copywriting, dia mesti ada 4 benda ni. Headline nampak? Tak paksa tak jadi. Contoh. Okay. Kita besarkan sikit. Ni gambar. Tak paksa tak jadi tu kan. Okay. Headline. Tak paksa tak jadi. Lepas tu intro. Intro lah sikit. Kita leverage mentor kita. Nampak tak? Pesan mentor saya. Atau Muhammad Zulkifli Syafi'i. Nak menyimpan ni kena paksa. Okay. Lepas tu intro. Kemudian pergi kepada FAB tu. Apa advantage kalau kita paksa diri kita untuk menyimpan? Nampak? So, dia punya features kat sini. Kalau kita tak ada simpanan yang kukus, amat bahaya. Okay, kat situ dia masuk emosi pula tu. Nampak? Okay. So, nampaklah sekali ni insyaAllah tabiat menyimpan yang konsistensnya akan merubah hidup kita kini dan masa depan. Jadi itu kita kena bagi value macam Puan Malia cakap. 3 kali bagi value, give value. Lepas tu baru kita
nak menjual, maksudnya kita nak soft selling. So kita letakkan call to action kat sini. Okay. Kalau kita tulis je, lepas tu dia macam, oh kalau saya berminat, nak cari siapa? Jadi bagi instruction kat dia. WhatsApp ke, komen ke, saya nak, contoh macam tu. Okay. Kena ada call to action. Kita tidak rugi. Benda tu mati dekat situ saja. Ilmu ni nanti saya kongsi kat mana nak belajar ilmu copywriting ni. Saya pun masih belajar lagi Kita tak semua benda kita pandai. Okay. Oh dah 4:59. Alright. Okay, ada features yang menarik dekat Instagram ni tau. Instagram ni saya tengok dia macam kalau kita pandai guna, dia macam iras-iras blog tau. Saya suka blog sebab dia macam lengkap. Kita boleh letak about me contoh. Nak contact saya macam mana. Gap, syariah, contoh macam tu. Nak simpan emas macam mana. Jadi dekat IG sebenarnya ada benda tu. So ini sangat selari dengan apa yang tuan saya sebut. Zaman sekarang ni tak perlu guna blog pun boleh capai MD paling malas 18 bulan. Tuan saya kata. Okay, saya capai MD 22 bulan. Itu waktu ni lah, waktu sekarang ni sangat-sangat laju. Okay, tengok Pomalia laju sangat. Tu dekat Facebook, kalau Pomalia pun masuk Instagram mungkin boom. Okay, so nombor 1, story. Story ni dekat Facebook sama je. Alah, tauke dia sama kan. Mr. Mat Juki tauke dia sama, jadi dia buat sama. Story kalau macam mana tuan-puan tengok dekat Facebook, macam tu lah story dekat apa Instagram. Sama juga dengan WhatsApp. Dia dah beli WhatsApp kan? Jadi sama. Tahu tak saya buat macam mana? Ini daily update. Saya lagi cepat update dekat WhatsApp sebab senang sikit Dekat WhatsApp tu, dia ada satu button share. Share, saya akan share dua-dua tempat. Satu IG story dan satu lagi di Facebook story. Habis cerita. Buat satu kerja, dapat hasil berkali-kali. Okay? Yang kedua, highlight. Okay, sekejap saya sambil tu saya tunjuk dekat mana story tu. Okay, story dekat sini. Kalau dekat Instagram, story kat sini. Kat sini. Kalau tak ada story lagi, dia akan ada plus sign dekat sini. Just klik, lepas tu upload. Okay. Yang kedua, highlight. Highlight ni diibaratkan macam kategori lah. Okay, kategori yang saya cakap tadi. About me, cara simpan emas, public goal patuh syariah. Ataupun kita letak satu kategori, kita pergi PGGT ke. Saya pun tak buat lagi. Adik saya yang buat. Adik saya tak dealer. Dia buat. Saya tak buat, dia buat. Dia memang rajin sikit saya agak malas sikit Dia rajin. Dia buat. Dia tunjuk gambar dia naik video naik kereta kereta Datuk kan, Porsche dengan Rolls Royce semua kan. Jadi itu satu benda yang boleh meningkatkan kepercayaan atau trust pada kita. Highlight dekat mana tuan-tuan puan? Okey, highlight dekat sini. Nampak tak bawah ni? Siapa tak buat tak nampak lah. Highlight ni datangnya dari mana? Bila tuan-tuan perempuan dah upload dekat story tadi, tuan-tuan perempuan boleh select tu dan buat satu highlight. Buat satu kategori. Okay, benda ni kalau nak cerita tak habis lah. Tapi saya bagi head knowledge je. Nanti balik kaji apa benda tu story, apa benda tu highlight. Okay. Yang ketiga, IGTV. IGTV ni macam video pendek. Boleh letak video Ustaz KAB yang sebut pasal APP Betul Syariah tu ke. Yang baru-baru ni Tuan Syukur buat 4 tips tu. Pelabur emas bijak tu. Boleh letak tu. Tak kisah, letak aja. Tapi jangan mengharapkan like dekat situ. Like dan komen. Sebab orang jarang tengok. Tapi kita buat sebagai support. Support kita punya IG. Supaya orang lebih trust pada kita. Okay. Yang keempat, yang ini sebenarnya paling penting. Feed. Okay. Orang kalau datang kita punya Instagram account, dia akan tengok kita punya ni dulu. Bio tadi. Dia akan tengok ni, kalau dia berminat, dia akan tengok kita punya feed. Bila dia suka feed kita, dia akan follow. Tak perlu paksa. Dia akan follow kita sebab kita jual value. Itu kita panggil educational selling. Okay, tak perlu hard sell. Saya punya ni mana ada hard sell? Dekat saya punya dekat personal account saya tak ada hard sell. Mungkin dululah kesilapan dulu saya ada buat. Sekarang ni saya dah macam saya tak buat. Okay, saya susun macam ni.
dia sebaiknya dia ada tema lah, maksudnya macam boleh nak susun serabut boleh, nak susun bagi cantik boleh, nak ada tema color-color boleh. Contoh CNY punya tema letak warna merah. Contoh macam tu. Tapi senang saya buat macam ni. Sebelah kanan ni tip semas, yang tengah ini yang tahniah tu, dan yang sebelah kiri ni live saya lah. Kadang live, kadang gambar emas selit-selit sikit macam tu. Okay, yang tahniah ni kenapa perlu tau benda ni. Tuan Zul sebut ini untuk mewujudkan new blood dalam kita punya empire. Okay, kita dah prospecting. Orang pun dah tanya, kita follow up etc. Lepas tu dia tak close. Tapi kita keep letak tu, okay tahniah bla bla bla. So dia akan nampak tau, wah dealer ni aktif. Aku nak under dealer ni. Macam tu. Kita tak perlu tunggu orang. Kita perlu bergerak laju. Pap. Nanti dia akan datang cari balik. Itu biasa, saya rasa semua dealer pun macam tu. Ada yang setahun cari balik, ada 4-5 bulan cari balik. Tiba-tiba referral apa, kakak dia lah, mak dia lah, macam tu. Okay. Okay, ada sikit lagi je slide. Okay, yang ni saya rasa paling orang tunggu-tunggu orang suka cara naikkan follower. Tapi satu saya nak pesan, elakkan servis naikkan follower. Bukan saya je yang pesan, memang Sifu ni pun pesan elakkan servis ni sebab saya pernah buat. Saya bayar saya nak 10,000 follower lain tu je lah. First time 10,000 follower, saya bayar dalam 180 macam tu saya ingat. Dia inject masuk dalam 8,000. Esoknya turun 2,000. Esok lagi turun lagi. Esok lagi turun. 180 burn. Habis. Okay. So saya nak siapa yang tak pernah buat, tak perlu buat. Sebab follower tu kadang-kadang bukan orang betul pun. Robot. Jadi benda tu tak genuine lah. Kita punya follower tak genuine. Okay, tak bagus. Tak perlu buat. Okay, yang pertama cara nak naikkan follower, kita buat teknik follow. Maksud dia macam mana? Okay, tuan-puan. Kita nak orang beli emas. Orang yang beli emas ni orang yang macam mana? Maksudnya orang yang boleh, orang yang faham ilmu kewangan, orang yang tahu hartanah sikit, mungkin dia pun akan berminat dengan emas macam tu. Okay, contoh saya bagi satu contoh. Tuan Azizul Azli Ahmad. Kan? Abah Kilah Abah Kilah tu. Okay, pergi dekat dia punya follower. Boleh follow follower dia tu. Maksud dia, orang yang follow dia suka tentang hartanah, suka tentang kewangan. Bila kita pergi follow dia akan dapat notification. Zarin Nakiah has followed you. Dia akan pergi tengok, Zarin Nakiah ni siapa? Budak ni kan? Dia pergi tengok, lepas tu dia tengok bio tu, dia tengok feed tadi, dia tengok highlight, dia tengok etc. Kalau dia suka, dia follow kita balik. Itu cara free naikkan follower. Okay, boleh. Itu satu. Tak pun, pergi dekat post Aziz Azli tu. Dekat post tu, ada orang komen, ada orang like. Saya lebih suka kalau follow yang tu lah. Sebab orang yang follow ataupun like ni, dia aktif. Dia selalu baca posting Dr. Azizul. Jadi, bila kita pergi follow dia orang yang aktif. Dia aktif bermain Instagram. Jadi, kita follow dia datang kita, kalau dia suka, dia follow. Okay. Itu pun boleh juga. Teknik yang kedua, kontes marketing. Kontes marketing ni mungkin boleh buat. Okay, saya nak bagi bulan ni birthday saya selalu saya tengok dealer buat bulan ni birthday saya nak bagi satu account gap free contoh. Jadi jangan buat macam tu saja. Bagi syarat sikit. Bagi syarat. Syaratnya like IG ni dan tag 3 rakan anda yang suka emas lah. Contoh macam tu. Jadi dia suka masuk kontes. Lepas tu kawan-kawan dia pun datang kat kita. Kalau dia suka, dia follow. Saya tak buat lagi lah yang ni Saya bercadang, birthday saya bulan 3, saya buat insyaAllah. Okay. Teknik yang ketiga ialah teknik hashtag. Hashtag, tanda pagar tu Hashtag. Okay, hashtag ni boleh kita gunakan maksimum 30. Saya memang ikut saranan SJ. SJ cakap letak 30 full. Letak je. Pandai susun lah supaya dia tak serabut. Selalunya saya rasa macam okey je lah. Okey je, tak serabut pun. Okey saja kalau 30 tu. Nak pilih hashtag apa? Okey, contoh. Tulis, contoh lah emas. So nanti kita akan jumpa tau hashtag yang orang selalu guna tentang emas. Contoh simpan emas ke, pelaburan emas ke. Jadi bila orang cari hashtag pelaburan emas, orang akan jumpa kita punya account. Dia suka, dia follow. Kalau dia nak beli, nanti dia PM kita. Boleh Okay, teknik yang keempat iaitu teknik influencer. Ini paid review ataupun gift review.
saya ada buat paid review, gift review belum lagi lah. Sebab gift review ni maksudnya kita tak bayar dia, tapi kita bagi kita punya produk kat dia dan dia buat review. Macam tu. Saya tak pernah buat lah, nak bagi emas pula kan. Saya bayar je lah, saya bayar je dia. Okay, ada tip sikit nak cari influencer ni. Okay, ni saya tak tulis saya baca terus kat buku Okay, kalau yang baru mula ni, dapatkan Insta famous atau influencer yang baru nak up maksudnya follower dia kurang daripada 100,000. Rate dalam 30 hingga 50 ringgit sahaja. Tapi mahal tak bermakna bagus. Saya pernah buat sekali 80 ringgit satu post. Dia punya follower 1.7 juta tapi satu lead pun tak ada. Sebab niche tak kena. Dia page tu tak kena. So dia punya follower tu pun macam tak berminat dengan emas. Lepas tu saya cari IG lain, saya dapat okey jugalah, murah lah juga. 5 post dalam RM60. Macam tu. Dan lead alhamdulillah ada, memang ada dapat. Okay. Okay, next. Okay, nak habis dah kita punya ni. Okay, next. Instagram advertising ataupun IG ads. Ni macam FB ads juga. So ilmu yang kita ada dekat FB ads tadi, yang Tuan SJ present tadi, boleh gunakan dekat IG ads. Macam mana copywriting, macam mana nak setting, boleh. Benda ni ada, ilmu ini free, boleh tengok dekat YouTube ke Google. Sebab yalah hari ni kita bagi head knowledge tak sempat nak guide satu-satu. Okay, cuma saya boleh bagi satu pantang larang pantang larang kalau nak buat IG ads ni. Okay, kejap ya, saya cari 14. Okay, yang pertama pantang larang dia, jangan mention Facebook ataupun Instagram. Kalau nak tulis kalau nak tulis tulis Facebook, contoh macam tu. Kalau Instagram jangan tulis IG pun dah cukup. Sebab dia tak bagi kita tulis saya tak tahu kenapa, memang dia tak bagi kita tulis. Okay, yang kedua, jangan guna gambar sebelum dan selepas. Tapi yang ni kita tak ada kita bukan produk yang sebelum atau selepas tu Yang ketiga, jangan masukkan teks terlalu banyak dalam gambar. Ini pun sama je macam FB ads. Tak perlu teks banyak-banyak. Contoh macam saya punya ni. Okay, saya letak gambar emas. Tulisan sikit je. Okay, kalau saya boleh zoom sikit. Alright. Okay, ni gambar emas. Tak gambar emas. Ini tulisan sikit je. Simpanan emas jangka panjang 100% saja. Itu. Lepas tu, saya letak saya punya website. Ni saya baru run Post ni dah lama. Saya run semalam Saya buat RM6 je sehari. 3 hari RM18. Alhamdulillah semalam ada satu lead dan dah close gap. Okay. So buat je. Kita explore. Kita discover IG. So bila kita buat IG ads ni samalah macam FB ads. Kita dapat check kita dapat buat analisis. Kalau sekian, kita punya ads okay. Kalau tak, mungkin kita kena berhenti ataupun kita buat ads barulah macam tu. Macam saya punya ni, cost per link click ni 23 sen. Ikutkan Sifu Buds, dia kata kalau 20 sen hingga 30 sen masih okay. Teruskan run. Macam tu. Okay, 5-11. Okay, last. Okay. Baru ni Ustaz Rafi, kita punya MD, ada buat sharing Road to Master Dealer dalam grup BGG 100 Business Meeting. Saya agak terkilan sebab Ustaz kata Ustaz tak pandai Instagram. Ustaz kata Ustaz tak pandai Instagram. Bagi saya emas ni orang panggil apa, bisnes yang evergreen tau. Semua orang suka emas tapi disebabkan teknologi je ada sesetengah golongan tak mampu nak cope, tak mampu nak catch up Jadi saya sedih sikit lah macam tu. Saya nak kita buat bisnes biji ni tak ada limit umur. Okay? Kalau tak semestinya Instagram untuk orang muda, tak. Twitter untuk orang muda saja, tak. Saya nak kita boleh buat. Macam tu. Okay, bila Ustaz sebut macam tu, lepas tu ada lagi dealer lain yang cakap, saya pun tak pandai Instagram. Jadi saya pun okay. Alhamdulillah saya dah jumpa satu buku ni. Ini tulisan Sifu Buds yang FB ads tu juga. Tulis yang sama. Tajuk dia macam ni, Instagram dan juga Instacopy. Instagram ni lebih daripada yang saya cerita tadi tu lah. IG ads semua dalam tu. Instacopy ni adalah copywriting.
Ini pun saya tengah baca saya tengah improve saya punya copywriting. Jadi boleh dapatkan sebuah RM49.90. Ini pun sama. Saya beli dekat Hasani Bookstore. Hasani Bookstore ni tak semua tempat ada, tapi kat tempat saya ada lah sebab dia base dekat Sungai Petani. Dekat dengan branch Sungai Petani. Branch Public Sungai Petani. Tu kat yang dekat sangat tu. Okay. Okay. Saya habis dekat sini. InsyaAllah dengan PJ1S ni yang tuan-tuan perempuan hadiri, insyaAllah success is predictable. See you guys at the top. Okay, jika ada soalan, saya jawab soalan. Sekejap mana saya nak cari soalan. Kena stop sharing dulu ke Kak Yang nak tengok soalan? Zarin boleh reply soalan dekat chat ataupun kat answer Q&A tu tak? Sebab kita dah kesuntukan masa. Oh, okay, Q&A. Okay. Oh, lama banyak soalan Saya baca random Tak apa ke following lagi ramai dari follower ataupun limitkan dulu following sampai follower dah naik sikit. Tak kisah. Following tak kisah, dia tak salah. Dia cuma ada limit 7,500. Sampai 7,500 kita dah tak boleh follow. Lepas tu kita unfollow. Dah habis kita follow balik. Adakah IG ads ni IG business atau IG personal? Okay, kena IG business. Itu yang kena convert tu pada IG business. Boleh Google je. How to convert personal account to business account. Edit page di Insta guna apps apa ya? Saya guna Canva ataupun Spark Post. Dua tu. Okay. Macam mana nak increase follower di Instagram? Macam saya cakap tadi lah, tu ada teknik dia. Dan satu lagi saya ada guna satu apps Apps ni dari Dr. Muaz saya rasa ni. Dr. Muaz, Dr. Syafiq, SJ. Semua guna benda ni. Semua ni. Saya ni antara adik-adik je yang dalam Instagram marketing ni. Diorang lagi hebat. Mereka lagi hebat. Dia panggil IG assistant follower. IG monster. Cuba Google. IG jarak MONSTA. Sorry Zarin, Zarin reply dekat Q&A tu by typing boleh? Sebab kita ada satu lagi slot ni. Boleh Kak Yang. Okey, terima kasih semua yang sudi mendengar dan yang hadir pada hari ini. Saya harap tuan-tuan perempuan dapat manfaat daripada perkongsian saya. Ini adalah head knowledge, saya tekankan sekali lagi, ini adalah head knowledge, kita tak sempat nak guide satu-satu. InsyaAllah kalau soalan saya jawab. Okay, see you guys at the top. Terima kasih. Okay, terima kasih Zarin. Alhamdulillah perkongsian tentang IG yang Kak Yang pun tak berapa pandai sangat IG. Nanti nak kena belajar juga dengan Zarin ni. Cari buku tu Kak Yang, cari buku tu insyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay, Kak Yang tak nak membuang masa sebab kita punya masa terlalu cemburu dengan kita. Kalau boleh kita nak cerita lebih banyak lagi. Ada satu lagi slot. Ini adalah slot yang terakhir di mana macam mana kita nak terjah prospek. Prospek tu kita tak kenal, kita tak siapa-siapa, kita pergi terjah aja. Yang ni satu slot yang menarik. Kak Yang pun teringin juga nak terjah prospek tapi nak tahu juga guideline dia macam mana. Okey, yang arif tentang terjah prospek ni adalah seorang cikgu. Tu Kak Yang kata data belakang speaker pada petang ni kan. Hari ni dia dari berbagai data belakang. Ni cikgu pula. Seorang guru umur muda lagi, baru 40 tahun. Muda lagi, muda tang-tang. Okey, tanpa membuang masa Kak Yang serahkan kepada Encik Syahrul Muhammad dengan topik terjah prospek. Silakan cikgu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Testing dulu. Okey, boleh dengar. Boleh dengar Ya. Okey, saya terus buka slide Harap tiada gangguan internet. Okay, clear? Okey, clear, boleh nampak. Okey, baik. Saya mulakan terus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada rakan-rakan dealer sekalian. Jadi terima kasih Kak Yang
kerana menjadi MC yang sangat hebat pada hari ini. Dan terima kasih kepada Tuan Zul dan juga Tuan SJ kerana sudi menjemput ataupun sudi memberikan ruang, sedikit ruang kepada saya untuk berkongsi ilmu lah pada hari ini berkaitan dengan satu topik yang mana topik ni saya rasa ramai juga yang tunggu-tunggu, dan saya pun baru 2 bulan buat benda ni berkaitan dengan terjah prospek ni. Baik sebelum tu saya terangkan sedikit dulu biodata saya lah. Nama saya Syahrul bin Muhammad, PG 00105544, masih lagi priority dealer, tapi insyaAllah hujung bulan 1 ni lah. Okey, saya naik master dealer lah insyaAllah. Okey, sekarang ni saya adalah seorang guru mengajar di SMK Labis, Gamat, Johor. Jadi saya teruskan kerana masa pun sangat mencemburui kita. Jadi saya mulakan terus dengan strategi terus strategi terjah prospek. Sebenarnya strategi ini saya dapat bila Tuan Zulkifli masa saya hantar report card kepada beliau 21 November, lebih kurang macam tu. Okey, saya hantar report card lah berkaitan dengan saya punya performance dalam PG. Jadi ini adalah salah satu strategi yang dicadangkan oleh beliau lah. Okey, atas nasihat Tuan Zul 2 bulan lepas, maka saya pun selepas dapat je nasihat tu, saya terus buat saja. Okey, yang menariknya ini sebagai intro juga untuk rakan-rakan. Masa kita nak buat tu kita rasa macam boleh ke tak boleh. Kadang-kadang kita rasa nanti orang kutuk, orang blok kita apa semualah kan. So apa yang saya fikir, kita kena fikir positif lah. Okay. Secara tidak sengajanya yang menjadikan teknik ini saya suka, terjah ini, kerana selepas saya dapat tips tu, saya buat, rupa-rupanya yang saya terjah tu adalah saya punya jiran sebelah. Bila jiran sebelah dia tak bagi feedback pun dekat saya punya WhatsApp tu. Dia jumpa pada satu hari tu, jumpa masa saya nak parking kereta, dia datang secara automatik dia kata, apa yang menariknya dengan RM100 gap. Pada masa yang sama juga dia terus bagi saya 200, okey, daftarkan 2 anak dia. Tu terjah jiran sebelah saja. Lepas tu ada satu lagi yang menariknya, sahabat lama saya, dia sebagai MA lah dekat klinik Labis ini, dan dia pun dah berpindah ke KL dalam 10 tahun juga. Apa yang berlaku, bila saya terjah, saya hantar je dia punya saya punya WhatsApp, hantar dekat kawan saya ni dekat KL sana. Tiba-tiba dia kata sebenarnya jawapan dia ialah sebenarnya aku dah lama nak tahu benda ni sebenarnya. Rupa-rupanya dia dah perhatikan kita lama, tapi kita je tak share dengan dia. So bila kita terjah tu, secara automatiknya dia kata, aku baru je sebut nama engkau tadi dengan bini dia lah. So secara automatiknya pada masa yang sama, saya dapat daftar satu family. Kawan saya tu dengan isteri dia dan juga anak dia 4 orang. Tu yang best. Bila kita terjah, secara tidak disangka kita dapat orang kata rezeki lah kan. Okey, baiklah. Ada satu cerita lagi. Saya terjah satu kawan saya, sekolah lama dululah. Ada 2 tahun dulu saya pernah juga cerita kat dia. So bila saya terjah tahun ini, 2018 ni dah 2020 kemarin, baru dia respon. Bayangkan 2 tahun baru dia respon. Itu pun dia menyatakan minat bahawa dia akan mulakan ni lah 2021 ni. Okey, nanti kita follow up lah dia punya feedback tersebut. Okey, baik. Strategi terjah ini, saya dapat nasihat daripada Cik Zul. Bila Cik Zul kata, Cikgu Syahrul try buat ni. Okey, saya terus bertindak, saya terus buat. Cik Zul kata target 100 prospek seminggu. Dalam sebulan, maknanya cikgu dapat 400 prospek sebulan. Saya pun termenung juga, mana nak cari tu 100 seminggu, 400 sebulan. Rupa-rupanya, okey,
Rupa-rupanya dekat saya punya nama, senarai nama dalam handphone saya pun dah 1000 orang lebih. Jadi dekat Facebook pun kita ada friend dekat 4000 lebih kan. Jadi sebenarnya tu semuanya prospek-prospek emas untuk kita terjah. Alright. So macam mana saya terjah tu, pertama saya akan hantar mesej melalui WhatsApp lah. Okay. WhatsApp, lepas tu bila dah dapat feedback apa semua, saya akan ada yang saya terus call, ada yang saya terus guide dengan info-info lah. Nanti saya akan ceritakan next slide. Okay. Selain daripada WhatsApp, personal message juga saya hantar melalui Telegram. Kerana apa melalui Telegram? Kerana cikgu-cikgu ni kebanyakannya menggunakan Telegram. Okay. Cikgu-cikgu banyak grup Telegram. Alright. Seterusnya, yang ni jarang saya guna, personal message dekat Messenger. Okay. Tetapi yang bagusnya, sebab dekat Facebook itu, macam saya ada dalam 4000 lebih friend, so kita setiap hari tu saya akan hantar personal message pada orang yang berlainan. Okay, kita hantar je. Dia punya feedback, sabar dulu. Okay, so kalau yang terus bagi feedback, kita terus bagi respon secepat yang mungkin. Okay, dan satu lagi, strategi terjah prospek yang menariknya, bila Cik Syukur buat live hari tu, okay, 25 bulan 12 tu kan, link tersebut saya akan share secara personal. Personal lah secara personal. Saya hantar secara personal. Ambil link tu share je dengan kawan-kawan kita secara personal. Dekat Facebook memanglah kita dah share kan. Yang personal ni, ini orang kata kalau share link ni mungkin kita boleh buat untuk follow up kita punya yang kita dah hantar sebelum-sebelum ni, ataupun customer baru ataupun prospek yang baru, kita boleh share je link tersebut. Sebenarnya bila dia tengok Facebook live Cik Syukur tu, dia nampaklah Cik Syukur tu yang memang expert. Macam kita ni, macam saya yang baru ni kan, kita pun belajar daripada Cik Syukur. So kita nasihatkan dia dengar daripada orang yang pakar. So bila dia dengar daripada Facebook live tersebut, tu kita pun dapat impact pada masa yang sama, dapat result juga pada masa yang sama. Alright. Apa yang perlu bila kita nak buat ataupun kita nak terjah prospek ni? Sebenarnya bagi saya, pertama kita kena betulkan mindset dulu. Sebab bila bila Cik Zul dia post dekat kita punya grup PG100 tu kan, ramai juga yang personal messenger pada saya, dia tanya macam mana nak terjah kan. Tu dia orang adalah kawan-kawan kita dalam grup jugalah kan. Dia WhatsApp secara personal, minta tip macam mana nak terjah. Alright. So pertama saya bagi tahu macam nilah. Apa-apa pun kita nak buat, mindset tu kena betulkan dulu. Ramai juga kawan-kawan kita pun bercerita tentang mindset ini. Jadi bila kita dah betulkan mindset untuk terjah prospek ini, baru kita berani. Sebab ubat berani ni tak ada dijual dekat pasaran. Ubat berani tu tak ada dijual. Emas banyak jual tapi ubat berani tu tak ada. Ramai kawan-kawan kita dia takut nak terjah ni. Takut macam-macam lah dia punya perasaan takut tu. So dia tak berani nak terjah. So bila kita betulkan mindset kita, bukan apa. Sebenarnya bila kita terjah tu kita bukan nak menjual. Macam poin yang kedua ni, kita bukan nak menjual. Kita just niat memang kita nak berkongsi ilmu ataupun kita nak berkongsi tips. Okay? So sebenarnya bila kita terjah prospek dengan niat berkongsi ilmu ataupun berkongsi tips, setakat ni tak ada siapa yang block saya. Dah 1000 prospek saya hantar, tak ada siapa yang block saya lagi setakat ni ataupun yang mengecam saya secara terjahan saya tersebut. Jadi semua yang saya terjah dekat 1000 orang tu, tak ada siapa pun yang block saya ataupun memberi kata-kata negatif. Okey, sebab kita posting yang pertama kita tu sebagai terjahan kita tu, kita cuma berkongsi ilmu dengan kita nak bagi manfaat ataupun tips. Okey. Satu lagi kita niat memang nak share manfaat lah. Macam kawan-kawan kita present tadi, bagi manfaat. Dan satu lagi mindset kita, bila kita nak buat terjahan ini, kita kena terima hakikat bahawa rejection itu normal. Biasalah, rejection tu perkara biasa. Okey, kena terima hakikat benda tu. Kalau dia kata tak nak pun tak apalah, sebab kita ada lagi kalau friend list kita ada 5000, dekat phone book kita ada 1000, dah 6000 kita punya prospek.
So kalau setakat 1, 2, 3 dia kata tak nak, biasa lah, relax lah. Maksudnya tak ada masalah pun benda tu, tak menjadi masalah pada kita. So satu lagi, mindset kita maknanya kita kena betulkan sebab biawak ini di mana-mana. Okey, orang yang negatif ni mana-mana lah, biawak ni satu benda yang negatif, bisikan yang negatif ini di mana-mana. So jalan je terus, buat je dulu. Itu pesan mentor itu selalu mentor kita kata, dia kata jalan, buat je dulu. Nanti kita akan faham. Okey. Satu lagi, jiwa kena kental lah. Okey. Maksudnya bila kita nak terjah tu, kita dah standby dah. Tadi macam speaker ada kata sedia peluru lah apa benda tu kan. Tu bagus lah. Dan nak terjah pun kita kena jiwa kental. Dan yang terakhir, mindset kita jangan mudah koyak. Alright? Kalau kita mudah koyak, memang tak boleh buat apalah kena kutuk sikit, tak boleh, kena kena komen sikit, mudah koyak, tak boleh. So untuk berjaya dalam strategi terjah prospek ni jangan mudah koyak. Mental kena kuat, jiwa kena kental. Alright? Baik, seterusnya ada juga yang tanya saya selepas Cik Zul post tu. Dia tanya macam mana nak berani. Saya kata memanglah berani ni tak ada ubat dia. Dijual di pasaran. Alright. Cuba dulu saya kata. Okey, cuba dulu. Contohnya tuan cuba dulu 20 orang aja dulu. Tengok berani ke tak berani nak terjah ni kan. Hantar WhatsApp personal, hantar mesej personal kan. Messenger personal. Berani ke tak berani. Try dulu 20. Jadi bila saya dah try je 30 yang pertama, Cik Zul suruh buat 20 je, saya buat 30. Pada hari yang pertama, saya terus hantar report dekat Cik Zul. Saya kata seronok hari ni. Okey, seronok sebab saya dapat buat 30 orang dalam keadaan penakut waktu itu, tetapi orang yang ke-31 yang sampai yang dah hampir ke 1000 orang ni, saya tak takut langsung. So ubat berani saya dah ada lah. Kalau rakan-rakan nak ubat berani, ubat dia ialah buat dulu. Nanti tuan ataupun rakan-rakan akan faham berani itu macam mana dia akan datang ke dalam diri kita lah. Alright. Baik. Seterusnya. Yang pertama tadi, mindset. Okey, yang kedua kena ada skill juga. Alright. Skill pun saya sentiasa try and error jugalah. Orang kata apa, teknik cuba jaya lah. Teknik cuba jaya. Maksudnya, saya belajar tentang macam mana nak menulis, belilah buku-buku, ada buku Khairul Hakimi lah apa tu kan. Ramailah sibu-sibu kat luar sana, bacalah buku dia orang, macam mana nak menulis macam tadi, kita punya speaker Puan Malia ada sebut macam mana nak menulis kan. Tu sebenarnya saya pun dalam proses belajar juga, upgrade juga ilmu tersebut. Yang kedua, macam mana nak handle rejection ni. Okey, handling rejection. Yang ni sebenarnya kalau belajar, sebelum ni saya ada belajar jugalah dengan Cik Syukur. Kadang-kadang Cik Syukur ada bagi training masa dekat JLT dulu, saya dah 2 kali menyertai JLT, 2 kali, satu dekat Desaru, satu lagi dekat Janda Baik. Okey, masa tu yang pertama handling rejection ni, yang pertama tu memang saya takutlah. Sampai Mama Azizah kata masa tu tak boleh lah, takut macam ni memang tak boleh niaga lah kalau penakut macam ni kan. Okey, bila JLT yang kedua dekat Janda Baik, bila dekat Janda Baik tu ada satu pertandingan lah mencari apa tu, prospek, stranger prospek. Dekat Janda Baik tu saya jadi Johan jadi juara stranger prospek. Yang paling best lah, saya dapat hadiah buku daripada Tuan Syukur waktu tu. Okey, yang ketiga skill dia ialah kita kena upgrade tentang komunikasi jugalah. Komunikasi macam mana nak belajar komunikasi, selalulah belajar daripada orang-orang yang hebat tentang komunikasi. Macam saya ada juga belajar daripada Riza Rashid. Belajar pun daripada YouTube macam tu juga. Beli buku, baca kan. Alright. Lepas tu ilmu follow up. Cik Syukur pun ada ajar ilmu follow up. Beli buku apa tu, Cik Syukur ada satu buku nama dia Rahsia Usahawan Emas. Bagus juga tu. Okey. Dia ada cerita tentang macam mana nak follow up customer. Berapa kali nak follow up, banyak ada cerita kat situ kan. Lepas tu apa ayat-ayat yang kita boleh buat untuk follow up. Alright. Dan yang selalu kita dengar untuk kukuhkan kita punya skill, kita punya kemahiran ini ialah kita kena buat dulu. Baru kita akan faham. Kalau kita tak buat, memang kita tak akan faham. Macam nak terjah ni juga, bukan sembarang-barang boleh terjah. Jadi
macam saya terjah je dulu untuk hari yang pertama tu 30 orang. So baru saya datang keberanian selepas itu untuk sampailah tahap hari ini. Dalam tempoh 2 bulan tu saya dapat achieve 100 club lah. Selepas Cik Zul bagi nasihat tu terus achieve 100 club. Kalau tak, saya rasa tak sampai-sampai 6 bulan pun tak sampai-sampai. Saya dengar je nasihat daripada Cik Zul, saya terus buat. Alhamdulillah, sampailah. Dah ada achieve dah 100 club. Saya tinggal lagi untuk jadi master dealer je. InsyaAllah bulan 1 ni ke, ujung bulan ni, saya dapat achieve master dealer pula. Okay, so skill yang seterusnya ialah betulkan yang biasa, biasakan yang betul lah. Kalau benda tu kita biasa buat, kena recheck lah, check balik semula. Sebab mungkin yang biasa tu sebenarnya, yang biasa kita buat tu benda tu tak betul. So kita kena betulkan lah. Alright. So kita selalu, untuk tambah skill kita juga, kita kena follow lah PJ1 System, kena attend seminar ataupun yang hari ni kita punya program PLT. Dan selalulah banyak membaca, belilah buku-buku. Okay, sebenarnya bila kita membaca tu skill menulis kita ataupun skill untuk kita buat posting ataupun skill untuk kita bagi feedback kepada customer ataupun prospek kita lebih baik sebenarnya. Bila banyak membaca tu skill kita menulis pun lagi improve lah. Alright. Seterusnya yang ketiga, selepas kita mindset kita dah okey, skill kita dah ada, kita dah belajar. Hari ni banyak skill lagi ni kita belajar kan. Okey, tools. Sebenarnya kita bertuah dalam PJ100 ni, network ni sebenarnya sangat bertuah kita ni. Dan sangat menarik dalam grup ni kerana semua benda bagi saya semua dah ada. Saya tak perlu fikir nak jadi designer ke, saya tak perlu fikir nak jadi mana nak cari tool tu semua. Okey, nak design macam kita kadang-kadang kita rasa macam kita punya gambar tak cantik ke apa. Sebenarnya benda tu semua dah ada. Jadi tak susah bagi saya untuk dapatkan bahan-bahan tu. Sebenarnya bila kita buka, kita nak e-book, dah ada dalam grup PJ100 e-book. Kita tinggal edit je. Kan? Lepas tu poster pun semua sudah tersedia dalam grup tu. Rakan-rakan boleh ambil je poster, lepas tu buat posting dekat Facebook ke, ataupun yang kita ni memang kita nak tercah kan. Lepas tu poster-poster tu memang dah menarik, video-video pun dah sangat menarik dah, dan skrip-skrip pun semua dah ada. So kalau kita nak bagi respon dalam masa yang cepat, bagi saya sangat senang lah sebab skrip tu dah ada dah. Okey, dan jangan pula skrip dah ada, lepas tu tak study pun skrip tu. Susah lah. Macam saya dekat WhatsApp sendiri tu, saya buat grup sendirilah maknanya. Okey, saya dah tulis script builder. Grup tu saya dengan isteri saya je, orang lain tak ada pun. Okey, script builder saya dengan isteri saja. So saya dekat grup saya dengan isteri tu, skrip dah siap dah. Gambar-gambar pun dah ada semua dah. Bila orang tanya je, kalau orang tanya isteri saya, dia lah forward. Kalau tanya saya forward. So kawan-kawan isteri saya pun jadi customer saya. Kawan-kawan saya pun jadi customer saya. So skrip tu dah siap, senanglah untuk kita dalam kita punya grup ni. Alhamdulillah, terima kasih rakan-rakan dalam grup. Memang sangat membantulah untuk kita cepat dalam kita nak jawab ataupun nak reply satu-satu message. Okey, strategi. Apa ramai yang tanya saya macam mana strategi tu? Okey, strategi dia sebenarnya saya guna message personal tu, saya macam saya sebut tadi, saya check daripada A sampai Z nama kawan-kawan saya dekat saya punya handphone. Hantar secara personal. Seorang, jangan blast saja tu, maksudnya kita hantar seorang. Yang bagus ni kita sebutlah nama, nanti saya tunjuk satu contoh skrip kan. Lepas tu sama juga dekat Facebook, kalau kita ada 5,000 friend, maksudnya dekat 1,000, 5,000 ni kita dah ada 6,000 dah kita punya bakal prospek. Kalau Mama Azizah dia kata dia tengok orang semua atas kepala orang semua ada emas. Macam saya tengok semua dalam nombor handphone saya tu, semua dalam friend list dekat Facebook saya. Okey, saya anggap semua tu kepala-kepala emas. Jika kita dah ada mindset ini semua ni kita punya bakal customer, kita punya bakal prospek, insya-Allah lah kita boleh sukses sama-sama selepas ini. Okey. Formulanya untuk kandungan mesej yang sangat mudah, saya guna akronim iaitu selfie. Akronim selfie untuk menghantar setiap mesej itu secara personal tu. Okey. Apa dia S, apa dia E, L, F, I, E tu selfie
Okey, kandungan mesej saya kalau ramai yang tanya hari itu secara personal saya jawab pertama kena ada strategi jugalah. S tu untuk strategi. Okey. E tu untuk engagement, apa dia strategi, apa dia engagement. Lepas tu L tu untuk language, macam mana kita nak berbudi bahasa dengan kita punya bakal prospek, bakal customer kita. Lepas tu kadang kita hantar mesej kita hantar fakta berkaitan dengan emas ataupun fakta berkaitan dengan apa yang kita dah baca daripada hasil-hasil bahan bacaan kita dan seterusnya. Kita boleh juga hantar mesej yang berkaitan dengan impak apa kesan kalau kita simpan emas ke contohnya kan, fakta-fakta berkaitan dengan emas. Kadang-kadang dekat grup kita tu poster-poster dia pun bagus ada berkaitan dengan emotion yang boleh mempengaruhi. Sebab ada satu customer saya tu dia simpan emas kerana dia tertarik dengan poster yang pergi haji tu. Berapa gram kena ada untuk pergi haji berbanding dengan duit. So emosi dia terpengaruh dekat situ, so dia buat beli dia buat simpanan emas kerana tengok poster tu. Okey? Okey, baik. Itu strategi. Mudah saja nak ingat, selfie Kalau sendiri-sendiri selfie pun boleh juga hantar dekat kawan-kawan. Okey? Ataupun dekat kita punya itulah senarai nama dekat handphone ataupun Facebook kita. Okey, ni saya bagi contoh. Ni strategi. Strategi, contoh ini. Bagi saya benda ni satu strategi. Katakan kita nak ajak dia, mungkin kita nak ajak dia simpan emas RM100 je. Macam setengah tu kita tak tahu pun dia ada duit banyak mana kan. Jadi kita macam saya hantar dulu yang rendah ni. Ada orang dia hantar yang tinggi dulu, hantar terus gambar sekilo kan. Macam saya mula dengan yang kecil-kecil dulu. Lepas tu saya akan tanya bajet dia, apa semua tu. Okey. Ini dari segi strategi lah. Mungkin rakan-rakan lain ada strategi yang lain. Ini sekadar yang saya dapat ambil daripada grup yang dah sediakan. Lepas tu saya post saja dekat saya punya prospek terjahan ini. Okey. Contoh kalau strategi tu mungkin dari segi cara belian, mungkin dia just ada duit RM100 ataupun yang masa promosi Cik Syukur minggu lepas 25 bulan tu hari gaji, kita boleh buat yang apa tu outright normal purchase tu, full payment ataupun secara EPP. Ini bagi saya satu poster yang sangat menarik yang boleh menjadi satu strategi untuk saya hantar kepada setiap prospek untuk saya terjah tersebut. Okey? Dari segi untuk engagement, ini salam pengenalan lah mungkin sebelum kita buat strategi itu, kita buat engagement dulu lah, takkan terus nak bagi poster tadi kan. Okey, kita just bagi salam pengenalan, salam sejahtera tuan ataupun puan, sebutlah nama dia. Kalau apa yang saya belajar, sungguh-sungguhnya kena sebut nama 3 kali, sungguh-sungguhnya 3 kali nama kita punya prospek tu. Perkenalkan diri kita dulu. Kalau tengok mesej saya ini, mesej yang pertama ini untuk engagement ini, saya tak suruh pun dia beli emas. Saya gunakan perkataan simpan, bukan beli, simpan. Lain ataupun kadang-kadang saya guna perkataan menabung lah. So jika tuan-tuan berajak untuk memulakan simpanan, walaupun RM100, boleh kontak saya. Ini ayat saya yang mana saya dah repair juga sebelum ni, ayatnya lain. Ini yang terkini saya buat ayat lah macam ni. Dan Cik Zul pun ada share dekat Facebook group juga. Boleh tengok ayat macam mana nak memulakan yang Cik Zul share dengan Audi tak siap, Captain Emas. Okey. Saya akan bantu dan bimbing. Bagi saya kekuatan perkataan bantu dan bimbing lah. Sebab kita bukannya nak menjual, kita nak mendidik dia orang ni, bakal-bakal kita punya prospek. Okey. Lepas tu bagi terus nombor handphone kita, sebut Facebook kita. Dan yang menariknya sebab kita dah ada e-book. Jadi rakan-rakan edit je e-book tersebut, letak nama sendiri apa semua kan. Bagilah hadiah e-book tersebut supaya dia baca. Macam tadi ada seorang tu saya dah hantar, dah terjah sebenarnya minggu lepas ke apa. Okey, mungkin dia dah baca e-book tersebut. Hari ni baru dia reply. So kalau dia tak reply pada masa yang sama on the spot tu, jangan kecil hatilah, jangan koyak lah. Tak dapat pun, dia tak ada pun hantar feedback. Dia just hantar thumb saja ke,
dia tak bagi feedback apa-apa, just blue tick saja ke, sabar, relax. Biasanya insyaAllah akan ada. Mungkin waktu tu dia tengah sibuk ke, dia tak ada duit ke waktu tu kan. Kita doakan yang terbaik untuk dia kerana kita bukannya nak menjual, kita just nak berkongsi manfaat. Okey, itu untuk kita berhubung dengan dia lah sebab dia pun tak tahu siapa kita. Yang penting sekali hantar gambar kita dengan mentor. Macam saya ni, saya dengan Cik Zul, saya letaklah gambar ni menunjukkan kita ni mendapat latihan yang sangat bagus, memang dapat tauliah lah daripada public goal. Okey, ini contoh bahasa lah bahasa. Kalau boleh tengok bahasa ni, ini sahabat saya ni dia housemate saya tahun 2008, masa tu bujang. 2008 2020 baru saya terjah dia. 2008 ni public goal baru muncul. 2020 baru saya ajak dia simpan emas. Kalau tengok kat sini saya guna nama dia lah Boleh bermula serendah RM100. Yi ni kalau orang Kelantan, Asri dia tak panggil Asri, dia panggil Yi So saya cakaplah boleh ikut bajet apa semua. Lepas tu dia terus respon kalau tengok respon beres-beres, rasa berminat juga. Tapi nak start kecil-kecil dulu. Okey? Kita pun terus bagi respon secepatnya. Boleh start 1 gram ke RM100 dulu pun boleh. So rupa-rupanya kalau rakan-rakan nak tahu, dia bukan start 1 gram RM100. Okey, lebih daripada tu lah. Alright. Ini contoh mesej dari segi, bagi saya dari segi bahasanya lah. Sebab kalau macam saya asal Kelantan, yang ni pun sahabat saya pun sebenarnya dah 10 tahun tak jumpa pun. Kita baru nak berhubung balik semula dengan dia kan. Okey. Lepas tu bagi saya dia satu lebih mesra lah. Dan kita pun nak terjah-terjah pun kena ada budi bahasa Alright. Saya bagi contoh yang sebenarnya. Ini contoh mesej yang berfakta lah kalau tadi mungkin dari segi harga emas berbanding dengan kos haji apa semua kan. Macam ni ada pada tahun 2000 1 dinar tu berapa ringgit. Lepas tu 20 dinar kalau ada boleh buat apa. Okey, ni dari segi fakta. So bagi saya bila fakta ini ada, lagi kukuh lah. Maksudnya prospek ni tahu kita punya level pengetahuan kita tentang emas ini. Okey, so rakan-rakan kena banyak study juga sebenarnya. Bukan menunggu sahaja apa yang tunggu mentor bagi nasihat ke tak. Kita kena explore sendiri sebenarnya. Kena explore sendiri. Maksud saya kena belajar, kena baca buku. Kalau buku Cik Zul tu, buku wang emas saya dah baca lebih 5 kali khatam dah. Kalau rakan-rakan baru baca sekali, bagi saya sekali tu baru baca seimbas lalu kena baca lagi. Yang bestnya bila kali yang kelima tu, kalau tak tengok buku pun kita dah boleh cerita dah dekat orang. Alright. Itu contoh mesej fakta. Okey, ni pun poster ni pun kita tak payah pening-pening nak buat, semua dah ada dekat kita punya group. Okey, alhamdulillah. Okey, ini yang saya kata impact impact. So bila kita hantar mesej impact kepada seorang-seorang kita punya prospek tu, cakap kat dia kalau impact dia itulah kita dapat elakkan duit bocor sebagai satu forgotten saving walaupun kita bermula dengan 1 gram ataupun bermula dengan RM100. Kalau dia tak berani, kita bagi je dia dulu mula RM100 dulu. Bagi dia rasa dulu. Okey. Lepas tu yang terakhir ni contoh mesej emosi SELFIE, emotion tadi contoh mesej emosi. Kalau saya hantar dekat prospek yang saya terjah tadi tu, banyakkannya ada juga yang saya nak bermain dengan emosi dia lah. Biasanya kalau kita simpan emas ni, apa matlamat dia, apa manfaat dia. Contohnya kalau macam setengah tu kita bercerita tentang emas dengan haji, emas boleh untuk dana kecemasan, dan yang paling penting saya suka bercerita bila simpan emas kita dapat jadi jutawan zakat. Alright. Itu sebenarnya boleh mempengaruhi emosi kita punya prospek. Okey. Ini yang saya tunjuklah testimoni daripada terjahan. Ini semua terjahan kalau tadi rakan-rakan akan tengok ini yang prospek saya di Kelantan itulah yang selepas 10 tahun baru berhubung balik. Dia kata beres-beres rasa berminat, terus hari yang sama aja terus mula. Okey. Yang ni bila saya dah ni saya screenshot je saya punya WhatsApp ni.
Ni Messenger yang Asri tadi ni Messenger. Yang ni kawan saya juga. Okey, kita bagi dulu intro, dan masa kita bagi intro, lepas tu kita boleh hantar poster. Okey. Dia tu jawab je, Waalaikumsalam, nanti boleh jumpa. Okey, boleh jumpa ni maksudnya boleh jumpa lah. Okey. Lepas tu saya kata okey, insya-Allah petang tu juga jumpa. Ni hasil terjah lah ni. Petang tu juga jumpa. Orang habis lah. So saya jumpa petang tu ngeteh. Okey. Masa yang ngeteh tu, saya ingatkan dia seorang je datang ngeteh tu. Okey. Saya dapat close dia, yang kawan dia secara tak diduga datang mengeteh juga bersama saya, pun sama, register. So saya happy lah hari tu, saya pergi ngeteh, saya dapat 2 customer gara-gara terjahan ini. Alright. Seterusnya, ni WhatsApp ni sama saya nanti yang bagusnya memanglah kita letak nama Okey, hantar poster. Kalau rakan-rakan tengok ni, dia bagi feedback, Waalaikumsalam, boleh cikgu, ambo nak try nyimpan juga ni. Dia kata dia pun nak try simpan juga. Pada masa yang sama saya dapat close juga. Ini pun main terjah juga yang ni WhatsApp juga. Ni cikgu Cikgu, dia kata RM100 selama berapa bulan. Sebenarnya tak ada komitmen pun. So kita bagilah penerangan sikit-sikit kat dia kan. Pun pada masa yang sama, saya dapat close juga prospek ini. Okey. Ini ex-student saya ni. Ini ex-student. Dah lama lah, dia dah habis belajar SPM sekarang dah kerja dah pun. Okey. Ayat saya untuk guide dia tu lah. Saya biasanya saya akan guna perkataan saya guide lah. Untuk dia macam mana nak jadi penyimpanan masa. Okey. Ni. Yang ni yang tak nak terus Saya baru hantar Disember 9 hari bulan hari tu. Bulan lepas. Ini apa orang kata, saya try hantar. Saya tak kenal pun siapa ni. Dia terjawab je, tak nak, terima kasih. So bagi saya senang je, kalau dia cakap tak nak, saya pun balas juga, terima kasih. Kan? Jadi tak adalah kita kita just berbudi bahasa lah. Terima kasih je. Saya tak ada pun block dia apa, reject dia, tak lah. Okey. Saya pun boleh kenal dia lagi. Alright, seterusnya saya nak bagi tahu tadi, kalau orang tak nak tu biasalah, tak kisahlah kan. Kita ada lagi 6,000 lagi untuk kita terjah. Okey. Kalau tengok kat sini pula WhatsApp ni, kalau tengok kat sini saya hantar poster tersebut. Okey. Terus dia tanya 29 November, dia terus tanya je, lagu mana nak buat ni? Saya memang terkejah juga ni Lagu mana nak buat ni? Saya pun jawablah, kau uruskan pendaftaran. Nanti saya uruskan pendaftaran apa semua tu kan. Okey. Lepas tu terus jadi je. Senang kerja saya, main terkejah je, terus jadi je. Alright, yang tak jadi pun tak apalah. Kita buat benda yang betul kan. Sabarlah. Okey. Seterusnya ni satu lagi testimoni 24 Disember. Baru lagi kan. 24 Disember. Saya nak mulakan simpanan 1 gram. Mohon tunjuk ajar. Kan? Saya sebenarnya hantar sedikit engagement dengan ni je lah. Poster lah. Okey. Ini salam cikgu, salam 1 gram 272 ke? Hantar poster, terjah dengan poster je. So tuan-tuan, rakan-rakan jangan tak ambil poster dekat grup kita. Banyak dekat grup kita tu poster-poster yang menarik kan. Hantar je poster. Lepas tu dia kata nak beli. Macam mana nak bayar? Senang. Kerja kita senang kat sini. Tuan-tuan jangan takut, terjah aja. Okey, seterusnya 6 Disember. Ni. Saya hantar poster juga. Dia jawab apa? Ingin jadi macam tuan. Bagus lah dia ni. Okey, ingin jadi macam tuan. Macam mana nak mula? Saya pun cakap je terus, senyum je. Jom mula simpan ikut bajet. Rupa-rupanya, kalau rakan-rakan nak tahu, semalam dia dah beli 1 dinar pula. Dia mula gitu RM100 je mula-mula tu. Semalam last kan, promo Cik Syukur, dia tambah lagi 1 dinar. Sebelum dia tambah 1 dinar hari tu pun, dia ada WhatsApp saya, dia dah tambah 1 gram. Ni pun terjah juga saya kena dia 2013 dia berasal dari Kota Tinggi. Okey.
Ni kadang-kadang sebab ada juga yang tanya saya hari itu, dia kata berani terjah sebab kita tak pernah berhubung dengan dia kan. Walaupun kawan kita, okey, kawan sekolah kita, macam saya tinggalkan SK Pasir Bekar tahun 1992 saya tinggalkan tu, pun jadi customer saya. Padahal kalau nak ikutkan tahun 92 kita berhubung dengan dia, tapi tahun ni dia jadi customer saya. Sebab kita dah ada grup WhatsApp kan. Hantar je personal, jangan takut. Alright, seterusnya yang ni saya nak cerita tadi ni. MA tadi, yang kisah MA tadi Saya just hantar je engagement ini dengan saya punya poster ni. Kita punya poster rakan-rakan yang buat, bukan saya buat. Saya bila hantar ni, dia terus respon tu, bagusnya respon dia apa tau? Assalam, panjang umur. Panjang umur. Dia kata dia baru sebut nama saya pagi tadi. Dia memang berhajat untuk telefon saya selepas Zuhur. Tapi saya dah telefon dia dulu. Bila dia respon macam ni, dia kata berhajat nak telefon, saya je telefon dulu. Sebab saya dah dapat tips daripada Cik Zul, yang paling power ialah call. Call, telefon je terus. Okay. Saya pun rupa-rupanya yang saya terjah ini, dia dah berhajat, dia dah berniat lama dah. Cuma kita je tak terjah dia. So bila kita terjah dia, rupa-rupanya respon dia bagus. Yang selama ni kita punya mindset fikir kalau aku terjah nanti takut dia kata apa.